rupa-rupanya saya pernah jumpa dia. Saya pernah jumpa dia sebelum ni kan, sebab waktu zaman last year kan 2020 kita sempat berkuliah pada awal tahun kan, awal tahun sebelum satu dunia melanda wabak COVID-19 tu lah. So kita pun dah hampir berkuliah secara atas talian ni lebih kurang 3 semester. Maksudnya bila kita sebut 3 semester tu, pelajar-pelajar tahun satu lah tahun satu yang last year, yang dah pun menjadi tahun 2 pada di semester, mereka pun belum lagi berkesempatan untuk datang ke kampus. Jangan tanya kenapalah, sebab kita pun memang berada di era pandemik COVID ni. So kalau saya lihat pelajar universiti macam begitu, begitu jugalah dengan anak saya sendiri. Dia baru masuk darjah 1. So expectation saya waktu darjah 1 buat perhimpunan lah. Ada orientasi apa semua, and then saya pun sendiri mengalaminya. Saya pun faham belajar tahun ni darjah 1 ni. So saya pun buat orientasi lah dengan anak saya di rumah secara atas talian, mengikuti perhimpunan tu kan. Tapi pakailah, ambil semangat sikit, ambil feel sikit, pakailah baju sekolah. So saya memahamilah, memahami situasi pelajar-pelajar, especially pelajar universiti jugalah. Kalau saya pun ada anak yang darjah 1, so nanti tahun 2022 bulan 3 baru dia akan naik tahun. Macam you all dulu awal bulan 1 je dah naik tahun kan. Naik macam tu kalau darjah 2, so masuk Januari dah masuk darjah 2. Mereka ni punya sistem pendidikan dah berubah sedikit. Bulan 3 tu masuk bulan 4, bulan 3 ke bulan 4 tu baru darjah 2. Itulah yang berlaku dekat sistem pendidikan negara sekarang ni lah. So ada sedikit perubahan. Hopefully bila kita masuk dalam fasa endemik, insyaAllah by next year, so kita pun bolehlah beradaptasi dengan wabak COVID-19 ni lah. Dari time tu dah jadi biasalah jadi endemik. So pelajar-pelajar yang tahun 1 especially ni kan, yang tahun 2021 yang daftar pada 3 hari bulan Oktober baru-baru ni, bolehlah kembali ke kampus seperti biasa. So tapi mungkin time tu semua dah fully vaksin kan. So kita pun dah ada penjara, kita pun dah tahulah apa yang kita kena buat kan. Kalau kita ada ada maksudnya ada macam ada simptom kan, demam ke apa ke, deria rasa hilang-hilang tiba ke, so pergi farmasi beli test kit tu, buat ujian sendiri. Tu dia lebih kurang macam tu. Kalau ada kena self quarantine. Sama juga macam kalau pelajar contohnya kan, macam saya dulu waktu zaman, saya ingat zaman degree saya kena chicken pox. Time degree tu. So naik satu badan kan. So apa yang kita buat, kita duduk kat rumah lah sampai kita sembuh. Macam tu lah kot. Jadi mungkin COVID nanti mungkin saya boleh gambarkan, mungkinlah bila kita hidup dalam endemik, mungkin bila positif tu, since kita ada vaksin, mungkin kita akan quarantine di rumah. So bila kita test kita dah negatif, so kita akan tambahkan lagi beberapa minggu, dan kita test sekali lagi, mungkin kita dah negatif dan kita bebas lah daripada COVID-19 tu. Itu yang saya boleh gambarkan lah, hopefully lah. Okay, alright. So itu lebih pada introduction. So terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang saya kasihi. Okay, saudari Hasha. Hasha ada? Oh, Hasha ada ke? Ada, Doktor. Double check. Ada, Alhamdulillah. Hasha. So Hasha Diana. So Hasha Diana ni dia pelajar biodiversity. Okay, pelajar tahun 4. Okay, aktif. So juga merupakan pelajar majlis perwakilan pelajar. Okay, so MPP lah So MPP. So kalau pelajar-pelajar baru tak tahu apa istilah MPP tu, dia adalah majlis perwakilan pelajar di mana pelajar-pelajar ni mewakili fakulti kita lah, dan mereka kena bertanding. Okay, macam pilihan raya lah. So pelajar-pelajar fakulti akan undi, so akan menang ujian tu, and then akan membentuklah kerajaan ataupun mereka di fizik gunaan. Itu saya ingat lah. So dan yang seterusnya yang saya kasihi, saya
saudara Muhammad Ukasha Irfan. Mana dia Ukasha? Saja nak dia cross check dia. Dia dengar ke tak? Dengar tu Ukasha dengar. ada ke tak? Ada. Alhamdulillah. Okay, alright. So Ukasha, okay, terima kasih. So saudara Ukasha, so kalau pelajar-pelajar yang baru ni tak ingin mengenali Ukasha, mungkin saya boleh kenalkan lah. Ukasha ni dia pelajar tahun 4. Okay, pelajar biodiversity. Pelajar biodiversity pula, pelajar fizik gunaan, pelajar saya sendirilah. Fizik gunaan dan pelajar Ukasha ni kalau saya nak ratingkan dia punya keaktifan tu, daripada 1 sampai 10 tu, saya bagi 10. Markah penuh Ukasha. Bagi 10. Sebab dekat mana-mana saya nampak dia. Dekat program tu ada, dekat program ni ada kan. Buka WhatsApp status pun ada kan. Friend pula tu dengan saya kan. Macam itulah. Jadi dekat mana-mana saya nampak dia. So maksudnya memang Ukasha ni dia aktif lah. Sangat aktif dan juga pegang jawatan pengurus TISU selama 2 tahun. Betul kan Ukasha? Pengurusi STC ya, betul. kan? Dua penggal. Okay, 2 tahun. So maksudnya bila 2 tahun tu dia memegang 2 tahun STC tu, maksudnya lagi 2 tahun tu dia tak pegang lah. Kenapa dia tak pegang? Sebab tahun 1 dia tak pegang lagi dan tahun akhir dia tak pegang sebab dah final year. Rasanya kalau ada syarat untuk pegang, aku rasa dia pegang lagi tu. Tak adalah. Okay. Mungkin Ukasha boleh groom lah. Okay. Boleh groom adik-adik yang baru. Okay. Terutamanya pelajar-pelajar kita yang seniornya tak ada tau. Senior yang tak ada ni pelajar kimia industri. Ada ke kimia industri yang ada pada pagi ni? Kalau ada boleh angkat tangan ke, say hi ke? Ada ke adik-adik? Ada. Alhamdulillah. Okay. So yang mana yang ada tu say hi lah. So saya pun daripada jabatan yang sama. Okay. So ketua program Dato' Murni. Okay. Dato' Murni tu kira sepupu senior saya lah. So saya panggil dia akak. Sebab husband dia Dr. Kezek, Profesor Madya Dr. Kezek Kamarul Zaki, provost di kampus Pagu. Itu pun kira saya punya sepupu senior lah. Kalau jumpa saya tak panggil abang, saya panggil bos. Sebab dulu dia mantan dekan kita kan, Kesha? Jadi dah terbiasa panggil bos tu, memang panggil bos lah. Okay, alright. So dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa STC. So ada seramai 24 orang kan? Betul tak, Kesha? 24 orang daripada STC sesi 2020-2021, okay? Dan juga yang barulah, okay? Yang baru sesi 2021-2022. So terima kasih kepada semua yang menganjur, terutama kepada pengarah program, okay? Dan ahli jawatan kuasa dia. Alright. So saya rasalah saya rasa program Welcome Junior 4.0 ni kita boleh kekalkan. Okay, maksudnya kita boleh menjadikan Welcome Junior ini sebagai satu tradisi. Okay, tradisi turun-temurun, zaman ke zaman. Tak adalah turun-temurun lah, cukup lah. Turun-temurun, okay, kepada satu generasi ke satu generasi yang lain. Mungkin satu hari nanti Welcome Junior 4.0 ni juga kita akan tambah baik. Mungkin kita boleh panggil, okay, mantan-mantan presiden kan STC datang yang dah bekerja kan, mungkin time tu dah jadi bos ke, jadi engineer ataupun super senior supervisor dekat sana kan, mungkin kita boleh panggil dia pun bekas mantan atau majlis tertinggi STC, kita boleh panggil berbicara mungkin sekitar setengah jam, 30 minit, tak ada, 30 minit cukup, okay, untuk berkongsi tentang apa spirit dia berpersatuan, dan bila berpersatuan itu bila keluar, bila bekerja akan ada apa advantage dekat situ. Itu mungkin nantilah kita cuba tambah baik. Okay, Welcome Junior 4.0, 5.0 seterusnya. Okay, saya harap program ni, so nanti STC kan, ingatkan kepada adik-adik yang lain lah. So kalau boleh kita kekalkan Welcome Junior tu. Nama dia memang dah okey. So 4.0 tu saya pun berharap nombornya akan bertambah dan bertambah. Okay. So ada satu program dekat universiti tu mungkin dah sampai yang ke 19, ke 20. So dah lama lah ada sinonim. So kita ni
baru bergerak 4.0. So insya-Allah tahun hadapan kita bergerak kepada 5.0, 6.0 dan seterusnya. So saya harap program ni saya harap sangatlah so STC kekalkan, dan bila kita kekalkan tu mungkin ada beberapa penambahbaikan yang kita boleh masukkan dalam elemen tu selain daripada berkenalan dengan pelajar-pelajar baru kan, berkongsi maklumat, selain berkongsi pengalaman bagaimana kehidupan seorang mahasiswa tu di dalam kampus. Okay, so mungkin boleh kongsikan dekat situ. Memanglah sekarang ni kita berada di di rumah, ada sebilangan yang berada di rumah, ada sebilangan kecil sahaja yang akan balik pada 20 hari bulan hari tu, sekitar 30 ke 33 orang saya dah identify. Dengan ini pun saya minta tolong kepada PAK, tanyakan kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar baru mana yang betul-betul berkeperluan, maksudnya dekat rumah internet connection tak okey kan, so pergi luar baru ada internet connection, dekat rumah pula tak boleh nak belajar, maksudnya duduk rumah tak adalah besar sangat, okeylah cukup lah, tapi bila nak belajar tu dia punya ruang pembelajaran tu tak berapa kondusif. Yang inilah yang kita cuba bantu. Boleh balik, nanti boleh bagi nama, dah bagi nama dah pun hari tu. Cuma kalau ada lagi nanti boleh try lah PM tepi, saya cuba tanya pengetua-pengetua dekat Kolej Kediaman ni, kalau ada lagi nak masuk mungkin kita boleh bantu. Yalah, sebab pengajian kita ni di universiti ni ada 14 minggu. Lama. Okay, bila 14 minggu. So kalau kita tak nak pelajar tu tertekan dekat rumah. Okay, kalau ni kita cuba bantu. Okay, 1-2 orang betul-betul berkeperluan kan, kita boleh bantulah. So selain daripada berkenalan kan, so saya harap mungkin pelajar-pelajar baru boleh boleh mencari mentor lah. Macam pesanan saya pada perjumpaan kali pertama tu kan, saya cakap perkara pertama yang you kena buat pada tahun pertama, pada semester pertama ni, carilah mentor supaya mereka boleh guide. Okay? Bagaimana kehidupan, bagaimana perancangan daripada semester 1, semester 2 dan sampailah semester yang ketujuh macam tu. Okay? Tapi untuk BWK dia lain sikit lah. Sebab dia punya program tu setahun di industri. Jadi agak pendek dekat universiti. Tapi mungkin mereka tak ada senior, tapi boleh juga mencari senior-senior, sama ada food tech, statistik, matematik, semua ada. Okay, semua ni boleh jadi mentor. Okay, tak semestinya pelajar jadi mentor. Nak jadi pensyarah, nak cari pensyarah pun boleh. PAK, PAK yang prihatin kan, yang selalu bagi kasih sayang biarpun kadang-kadang marah tu kadang-kadang dia bukan marah tau, tapi dia nasihat. Okay, nasihat supaya pelajar-pelajarnya berjaya. Tak ada PAK pun yang nak tengok anak-anak pelajar je gagal. So kalau sebolehnya kita nak dia berjaya kan. Jadi so pesanan saya itulah, okey, cari mentor, okey, tanya mana yang baik kan. Okey, yang buruk boleh juga tanya supaya kita berhati-hati. Itulah itulah perkara yang saya rasa yang perlu yang diteruskan kepada berkenaan program Welcome Junior ni lah. Okay. So selain daripada berkenalan dengan persatuan STC, okay, MPP ni, so kena boleh juga bertanya lah kalau rasa nanti ada pelajar-pelajar yang waktu zaman dia sekolah kan, zaman sekolah menengah, zaman di matrik tu dah biasa berpersatuan, so mungkin boleh bertanya macam mana nak jadi ni, macam mana nak ni, so tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab saya berharap sangat pelajar-pelajar tahun 1 ni dia kena set mindset dia, okay. So kalau boleh seimbangkan antara akademik dan juga core curriculum. So kena seimbang. Sebab bukan apa, nanti bila tak seimbang, kita takut nanti bila you bergraduan, okay, pointer dah cantik dah, tapi on you punya performance skill, macam soft skill, you punya communication skill, you punya cooperation, you punya you punya kerjasama, you punya teamwork tu tak berapa padu. Nanti dekat situ nanti you akan rasa kekok bila you nak bekerja. So kena ingat, dekat universiti ni 4 tahun pengajian adalah tempoh untuk kita mematangkan diri, melengkapkan diri, okay, untuk kita bersedia ke dunia pekerjaan. Itu paling penting. So dekat universiti ni bergantung kepada diri sendiri. Sama ada you nak berjaya ke ataupun tidak, memang bergantung kepada sendiri. Sebab kenapa saya cakap macam tu, you tak nak you hadir kelas, you tak nak hadir kelas, it depends on you.
You nak ambil test, you tak nak ambil test, bergantung pada you. You nak duduk exam, you tak nak duduk exam, bergantung pada you. So semua memang independent. So memang iman kena kuat. Okay. So kena cari kawan yang boleh membawa kepada kejayaan. So itu yang paling penting. Okay. So hormati ibu bapa, okay. Hormati pensyarah, okay. Hormati kawan-kawan, hormati staff-staff yang berada di sekeliling kita. Okay. Even yang pekerja keselamatan, even yang angkat sampah apa semua kan, staf pembersihan, kita kena hormat sebab doa-doa diorang mereka ni semua insya-Allah kalau mereka berdoa untuk kita insya-Allah kita akan berjaya. So ingat kena hormati, okey? Jangan kurang ajar, okey? Adab kena ada, okey? Itu yang paling penting, okey? So benda-benda yang tak baik tu buanglah. So build, okey? Sikap yang bagus, okey? Dalam masa tempoh 4 tahun ni, selepas tahun kelima you dah bekerja, you akan ada sikap disiplin, menghormati, okey? Bertanggungjawab. Yalah, lepas dah habis belajar, dah kerja, mesti nak kahwin kan? Gitulah. So kena build sikap tu daripada sekarang. Bertanggungjawab, menghormati orang, rajin. Semua tu kena ada dan kena smart jugalah. Okey. Kena berfikir apa semua. Tapi yang penting kalau yang beragama Islam, okey, saya nasihatkan jaga solat, okey. Ada masa mengaji, itu yang paling penting. Okey, berdoa, sentiasa call parent, okey. So mungkin macam saya lah, saya pun dah hampir 2 tahun dah ni tak jumpa. Patutnya hari ni nak jumpa dengan family saya. Soal sebab dah ni. Tapi sebab kerja kan, jadi saya cakap dengan mak ayah saya, insya-Allah minggu depan. Minggu depan tu pun macam ada program lagi. Saya cubalah juga untuk balik berjumpa mereka. Okay. So mana-mana yang datang ke kampus nanti, yang ada 30 orang tu, so jaga diri, okay, jangan hanyut dengan kehidupan pada semester 1 ni. Memang dia agak mudah. Tapi percaya saya cakap, dia kena konsisten. Kena target 3.5 ke atas, 3 poin ke atas, okay, kalau boleh dapatkan 4 flat. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa. Tapi cuba dapatkan. Sebab bila you dapat first class tu, itu macam mana cakap, satu kepuasan. Okay, sebab saya waktu zaman saya belajar degree, saya dapat first class. Jadi bila dapat first class tu, memang satu kepuasan buat diri saya. Sebab satu, saya belajar. Saya pun aktif dengan co-curriculum. Jadi dekat tu menjadi kepuasan kepada diri saya sebab banyak benefit yang saya lakukan selain daripada tolong kawan-kawan. Saya jenis yang suka tolong kawan. Tolong tu, tolong ni, tolong tu, tolong ni. Alhamdulillah sampai sekarang bila saya dah biasa, pada zaman saya belajar dulu, bila saya masuk bekerja, saya dah boleh beradaptasi dengan sekeliling. Even though di fakulti tu ramai yang lagi senior daripada saya. So disebabkan zaman belajar tu saya dah biasa menghormati senior-senior saya, sampai sekarang I still respect. So itu pesanan ringkas daripada saya. So harapnya pelajar-pelajar dengarlah sedikit nasihat daripada saya tu, okay, supaya menjadi panduan. Okay, perjalanan you all sebenarnya masih jauh. Okay, masih ada beberapa tahun lagi, masih ada 3 tahun setengah dekat universiti. So kena belajar bersungguh-sungguh. Target, pointer, tanya mentor, tanya siapa-siapa yang kenal macam mana kita nak tackle untuk score subjek ni. Satu, okay? Dan macam mana juga kita nak improve kita punya diri lah. So selalunya student ni dia punya kelemahan macam biasalah, confidence level dia kurang, tak boleh nak bercakap, macam tu. Bila present tu still reading, tak. Yang itu benda tu kadang-kadang kalau kita dah biasa berhadapan dengan orang, kita akan build kita punya keyakinan dan kita boleh bercakap secara spontan. Begitulah. So mungkin ada yang segan lah saya tu segan, tapi jangan risau. 4 tahun ni cuba improvekan diri. InsyaAllah nanti bila you dah bergraduan, okay, you nak cari kerja, interview kerja, so you ada confident level yang tinggi. So tapi kena rajin memberanikan diri untuk bergaul dengan orang, tanya itu, tanya ini, join program. Jadi you lebih nampak macam mana cara berpasukan itu bergerak. Macam dekat akademik, satulah akademik, okey, tak ada masalah. Tapi yang bukan akademik ni yang tidak diajar dalam pembelajaran, itu yang paling penting. Okey, sebab pelajar-pelajar FAS ni selalunya dia
sangat baik. Kan Kesha? Sangat baik. Kan? Kalau fakulti lain tu, dia punya komplain banyak. Faz ni dia baik sangat. Tak tahulah dia okey ke tak okey. Kan? Betul tak? Ni, Kaimah. Macam Kaimah lah. Daripada tahun 1 sampai sekarang, ada apa masalah? Tak ada, doktor. Okey je. Asyik. Semua okey. Okay. So kalau ada yang ni, cubalah Okay, alright. So saya rasa itu sahaja poin-poin untuk pada pagi ini. So dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan suka citanya merasmikan program Welcome Junior 4.0, okay, anjuran Kelab Sains dan Teknologi 2021-2020. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Suhadir atas ucapan aluan serta perasmian itu tadi. Kini kita beralih pula pada sesi forum santai bersama kepimpinan STC dan MPP FAS. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dengan dua orang panel hebat kita yang sudi meluangkan bahasa bersama kita pada hari ini. Jadi saya kenalkan kepada anda semua panel kita yang pertama, segak bergaya orangnya, tak lain dan tak bukan Saudara Muhammad Ukasha Irfan selaku pengerusi STC sesi 2020-2021 merangkap pelajar tahun 4 Sains Fizik Gunaan sebagai wakil dari kepimpinan STC. Silakan Saudara Ukasha. Terima kasih saudari moderator di atas apa cakap the warm introduction lah. Jadi saya pelajar tahun 4, pelajar tahun akhir lah fizik gunaan. Saya berasal daripada Setiu Terengganu, orang Ganu lah. Saya kepuk lekor. Tak adalah. Okay, dan sekarang saya berada di kampus, berada di college kerana untuk menyiapkan PSM 2 saya lah. Mungkin itulah sedikit sebanyak introduction tentang diri saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekejap Kesha, boleh saya semua boleh saya mohon undur diri teruskan program Saya terlibat dengan pendaftaran pelajar baru. Boleh. Terima kasih doktor. Alright, so yang mana-mana pelajar baru nanti datang ke kampus, jangan lupa cari saya Okay. Alright. Pelajar baru ke pelajar kanan ke jumpa saya, say hi lah. Kadang-kadang tak kenal. Macam Azika saya selalu kontak, tapi muka pun tak cam. Bila dia pakai mask nanti mesti tak cam. Confirm. Okay, so itu saja. So terima kasih semua. Alright. So ada rezeki kita jumpa dekat kampus Right. Okay, Assalamualaikum. Bye. Saya gerak undur diri dulu. Teruskan Jangan pula ni pula berhenti. Sekarang panel kedua kita juga tidak kurang hebatnya si kecil molek Saudari Hasyah Diana. Sebentar ya. Sekarang kita perkenalkan panel kedua kita juga tidak kurang hebatnya si kecil molek Saudari Hasyah Diana. Beliau memegang jawatan sebagai Ahli Esko Kebolehpasaran Graduate MPP sesi 2020-2021. Beliau juga merupakan pelajar tahun 4 Sains Kepelbagaian Biologi dan Pemuliharaan. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua-dua panel. Oleh itu, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan sesi forum kita. Untuk soalan pertama, saya ajukan soalan kepada wakil STC terlebih dahulu. Mesti dalam Zoom ini ramai yang tertanya-tanya apa itu STC.
Oleh itu, saya ingin Saudara Ukasha terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan kelab STC. Silakan Saudara Ukasha. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Yang saya hormati Majlis Tertinggi Kelab Sains dan Teknologi, yang saya hormati juga Majlis Perwakilan Pelajar FAS, Ahli Jawatan Kuasa Welcome Junior 4.0 seterusnya yang diraikan pelajar baharu Fakulti FAS bagi sesi 21-22. Okey, baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada AJK Program kerana telah menjemput saya lah untuk saya berkongsi secebis ilmu dan pengalaman mana yang saya ada saya kongsikan. Okay? Jadi berbalik kepada soalan, moderator minta saya untuk terangkan dengan lebih lanjut lah berkaitan Kelab STC. Dan saya yakin majority of you guys telah pun attend ataupun telah pun hadir slot bersama kepimpinan fakulti ketika Minggu Haluan Siswa minggu lepas, MHS. Jadi ketika MHS tu pun saya dah sentuh dengan secara roughly sahaja apakah itu Kelab Sains dan Teknologi, dan saya yakin kebanyakan daripada anda telah pun mendapat sedikit gambaran lah ataupun sedikit idea apakah itu STC. So basically saya ulang balik saja, STC merupakan singkatan kepada Sains Teknologi Club ataupun dalam bahasa Melayunya Kelab Sains dan Teknologi. So STC merupakan kelab ataupun persatuan di bawah fakulti yang membantu pengurusan, yang membantu menguruskan pelajar, membantu membuat program berimpak dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar baharu sekalian, di fakulti lain juga terdapat kelab di bawah fakulti. Sebagai contoh jiran kita lah, jiran kita yang terdekat di Paguh iaitu Fakulti Teknologi Kejuruteraan, FTK, dan juga Pusat Pengajian Diploma, PPD. Kedua-dua ni pun juga ada persatuan di bawah, persatuan belajar di bawah fakulti lah. Contoh kalau macam FTK, kita ada ETEC, Engineering Technology Club, dan kalau PPD kita ada Persatuan Pelajar Diploma. Kalau di Induk, contoh kita ada fakulti FKEE. FKE kita ada KKE, Kelab Kejuruteraan Elektronik. Untuk FKMP, Mechanical Pembuatan, kita ada Persatuan Pelajar Mechanical. Kalau FSKTM ataupun dengan lebih famous, FS Ketam. Biasa pelajar-pelajar UTSM, fakulti FSKTM ni dia panggil FS Ketam. Okay, so untuk sains komputer ni kita ada ITC. Dia lebih kurang STC. Dia kalau kita STC, Science Technology Club. Kalau FS Ketam ni Information Technology Club, ITC. So minta tak tertukar lah. Okay. Dan saya yakin kebanyakan daripada anda telah pun familiar dengan kita punya trademark, moto, cogan kata lah. Yang cogan kata jadi pegangan kita iaitu merakyatkan sains. Okay, so saya brief dengan secara ringkas lah apa itu merakyatkan sains. So kalau mengikut definisi merakyatkan sains ni adalah, merakyatkan ni kita cuba untuk instill, kita cuba untuk terapkan nilai-nilai sesuatu perkara yang kita nak bawa. Kalau dalam kita punya cogan kata, merakyatkan sains lah. Sains itulah yang kita cuba untuk instill dalam kalangan masyarakat FAS itu sendiri dan juga masyarakat di sekitar EduHub Paguh ni. Untuk pengetahuan semua, EduHub Paguh ni kita berada di komuniti kampung. Kita ada orang kampung yang bekerja kampung, lah. Jadi kita cuba untuk menerapkan nilai-nilai sains dalam kalangan mereka. Dan sains pula boleh didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan. Ini sains yang ilmu pengetahuan ni, definisi ilmu pengetahuan ni diambil daripada definisi bahasa Yunani. Bahasa Greek lah, daripada tamadun-tamadun Yunani terlebih dahulu. Sains ni merupakan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita nak instill, apa yang kita nak rakyatkan ni bukan semata-mata sains lah, matematik, fizik, kimia, bio, yang semua benda tu lah. Tapi dia lebih kepada ilmu pengetahuan. Ini termasuklah ilmu sastra, ilmu kemanusiaan, nilai murni, morality dan sebagainya. Itu kita punya cogan kata lah. Jadi kalau jika anda semua macam familiar nak guna cogan kata tu, gunalah. Contoh kalau dekat komen, biasa kalau kita buat program dekat YouTube ke dekat Facebook Live, memang penuh lah orang spam komen merakyatkan sains tu. Kalau macam hari tu masa MHS, kita punya trademark MHS fast leading the way. So memang orang spam dekat YouTube tu fast leading the way je kan. Macam gitulah. So kita nak memeriahkan lagi. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang rasional Kelab Sains dan Teknologi. So kita ada dua lah. Yang pertama untuk memperkasakan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik dalam kalangan kita. Maksudnya kita bukan sekadar belajar STEM ni, sains dan teknologi ni, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita share kepada orang awam. Sebab kita ni
mahasiswa-mahasiswi universiti merupakan wadah penyampai ilmu daripada universiti kepada masyarakat. Kita tahu universiti ni tempat kita nak expand the knowledge, tempat kita nak mengembangkan ilmu. Sebab kat universiti ni lah tempat kita buat research. Bila kita buat research, kita akan come out dengan new knowledge, pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru ni lah jadi tugas kita untuk kita sampaikan secara ringkas lah kepada masyarakat di sekitar Edo Hub Pago ni. Bagi contoh saya bagi tentang graviti. Macam mana kita nak terangkan graviti ni kepada masyarakat yang memang dia tak belajar benda ni. Contoh dia bukan bidang sains tapi dia nak tahu tentang graviti. So takkanlah kita nak cerita tentang theory of relativity Einstein. Memang diorang tak faham lah. Jadi kita terangkan dengan mengikut tahap background kita punya audience tu lah. Itu salah satu contoh lah. Macam mana kita nak memperkasakan STEM. Okay, seterusnya rasional kedua ialah menjaga kebajikan pelajar dengan menggunakan sepenuhnya hak kebebasan bersuara. Okay, bila kita sebut hak kebebasan bersuara ni, mungkin ramai orang fikir yang kita akan bagi pidato, kita akan dekat speaker corner, kita akan bagi syarahan dan sebagainya. Itu pun betul, itu juga hak kebebasan suara. Tapi kalau yang lebih teknikal, kita akan membuat survey. Contoh keberkesanan ODL semester lepas. Contohnya, kita buat survey, lepas tu kita tulislah ruangan apa benda, perkara yang perlu diperbaharui. Contoh, pelajar-pelajar kita ni nak yang lecturer mereka bagi feedback assignment yang diorang buat supaya diorang boleh improve for the next semester. So kita akan bawa segala survey ni, data-data ni kepada meeting bersama kepimpinan. Macam baru-baru ini kita ada mesyuarat jawatan kuasa pelaksana pengalaman kampus menyeluruh. Itu nama meeting tu lah. Bersama-sama dengan yang berbahagia dekan, kita ada yang berusaha timbalan-timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, ada juga wakil MPP, wakil daripada pelajar master dan PhD. Jadi itulah kita gunakan kebebasan kita bersuara untuk kebaikan pelajar. So selain daripada itu juga kita ada matlamat kita lah kenapa kita berada dalam STC. Yang pertama kita sedarlah tentang kepentingan STEM ni dalam melestarikan kehidupan. Seterusnya kita ingin melahirkan mahasiswa yang berkepimpinan. Sebab bila kita join STC, walaupun hanya sebagai rakan EXCO, sebenarnya kita merupakan pemimpin. Sebab kita memimpin diri kita sendiri dan boleh jadi kita jadi pengarah program. Macam saudari Saadah hari ini merupakan pengarah program, juga akan memimpin. Seterusnya, STC ni dapat membuka peluang kepada mahasiswa untuk berkecimpung dan bergiat aktif lah dalam aktiviti universiti. Seterusnya, mewujudkan sikap kerjasama dalam kalangan ahli, dan last sekali kita akan menyokonglah aktiviti anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti. Dan untuk pengetahuan semua, STC macam biasalah bila dah sebut persatuan, kita memerlukan struktur organisasi yang licin, yang stabil. So kita ada majlis tertinggi dan kita ada 6 exco lah. So untuk sesi hadapan, sebenarnya saya punya tempoh jawatan saya lebih kurang seminggu lagi saya akan letak jawatan minggu depan. Jadi untuk yang baru punya STC, kita ada pengurusi, kita ada timbalan pengurusi, kebajikan dan akademik pelajar, kita ada naib pengurusi, perhubungan luar dan alumni, kita ada setiausaha agung, setiausaha kerja, bendahari kehormat dan timbalan bendahari. Kemudian kita pecahkan kepada 6 exco mengikut job scope masing-masing agar pentadbiran STC itu lebih licin lah. Jadi yang pertama kita ada exco akademik dan pembangunan pelajar. Seterusnya kita ada exco mobility dan penataraan industri. Seterusnya exco 3K, kebajikan, kesukarelawanan dan kerohanian. Seterusnya exco sukan dan kebudayaan. Seterusnya exco komunikasi dan multimedia. Last sekali kita ada exco teknohusahawan dan inovasi. Okey. Macam yang saya cakap ketika minggu MHS, once kita dah officially registered as UTHM students, we are ahli kelab STC lah. Jadi anda semua merupakan ahli kelab STC. So tak perlu isi borang apa-apa dah. Memang dah officially ahli kelab STC. Dan jika anda akan pulang ke kampus, dapat mempunyai peluang untuk pulang ke kampus, InsyaAllah anda semua akan dapat baju corporate fakulti yang pertama dan juga t-shirt fakulti. Dan kalau korang perasan, korang try tengok nanti dekat baju tu akan ada logo UTHM, logo FAST dan juga logo STC. So bila ada logo tu maksudnya you guys dah officially lah sebagai STC member. So tak perlu isi apa-apa borang lagi. Dan STC juga kita ada constitution ataupun perlembagaan ataupun term of reference lah perlembagaan. So dalam
Constitution ni kita adalah membincangkan beberapa klausa-klausa mengenai pembubaran kelab ni untuk pengetahuan lah, okay? Untuk apa? Pembubaran kelab, pelucutan jawatan dan sebagainya, tentang macam mana kita nak jadi AJK, macam mana kita nak menjadi majlis tertinggi. So saya mungkin tak cerita dengan lebih lanjut lah perlembagaan ni. Risau dia jadi kuliah undang-undang pula kan sebab panjang. Okay, seterusnya apa yang saya nak share adalah secara ringkas, bukan nak kata STC ni baru ditubuhkan, tak. Cuma kita reconstruct balik masa saya tahun 1, senior saya masa tu, pengerusi, dia reconstruct balik STC tu. Jadi pada saya tahun 1 kita ada fasa pertama, iaitu fasa tapak, kita buat tapak dia dulu. Kemudian fasa kedua kita buat tiang dengan dinding dia. Kemudian fasa ketiga, sesi saya lah, sesi 2021, kita tambah atap, kita cat rumah tu. Nak senang faham macam tu lah. So kita ada 3 fasa. Okay, dan ketiga-tiga fasa ni pengurusinya lelaki lah, ikon pelajarnya lelaki. Dan macam yang saya tunjuk poster masa MHS hari tu, untuk yang seterusnya kita punya presiden adalah perempuan. So begitulah kita punya sedikit sejarah kita reconstruct STC tu. Dan saya nak share sedikit lah. Moderator masih ada masa ke? Ada lagi 5 minit. Okay, 5 minit Okay, terima kasih. Actually banyak kelebihan kalau kita jadi AJK STC ni. Contoh macam kami tempoh hari, facilitator MHS. Mungkin ada di antara kalian yang berminat untuk menguruskan pelajar-pelajar baru. Jadi apa keistimewaan dia? Daripada Sekretariat MHS itu sendiri memberikan kuota khas kepada kepada pelajar yang aktif dalam kelab fakulti. So maksud kata kota khas ni memang special lah untuk kita jadi FESI. Seterusnya, kalau kita join STC ni, kita lebih expose lah kepada cakap skill-skill untuk kita garap, untuk kita capai sebelum kita melangkah ke alam pekerjaan. Selain daripada itu juga, kita akan lebih rapat dengan senior, kita akan lebih rapat dengan pensyarah-pensyarah. Sebenarnya banyak kelebihan kalau kita rapat dengan senior, kalau kita rapat dengan pensyarah. Kalau kita rapat dengan senior, mungkin kita boleh, bukan pau lah, mungkin kita boleh minta lecturer note. Kalau kita rapat dengan pensyarah, kita boleh sembang-sembang lah. Mungkin ada yang berminat nak sambung master ataupun PhD, bolehlah sembang-sembang secara kasar dahulu dengan pensyarah. Kalau minta lab report, ya betul, minta lab report. Contoh, lab report ni pun mungkin berbezalah formatnya daripada matrikulasi dengan degree ni. Jadi bila kita rapat dengan senior, kita bolehlah rujuk macam mana nak buat lab report ni. So diorang bolehlah ajar cara nak derive equation. Kalau fizik kan kena ada equation kan, cara nak derive, cara kita nak isi dalam data, dalam table. Sebab kalau ikutkan akademia, table dia lain lah, dia tak sama dengan table biasa. Okay, saya rasa itu sahaja kot untuk penerangan apa itu STC. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut apa itu STC, boleh follow media sosial STC lah. Kita ada Instagram, kita ada Facebook dan kita ada YouTube. Instagram dengan Facebook ni memang dah lama aktif lah. YouTube kita sedang membangunkan dan insyaAllah untuk kepimpinan seterusnya akan membangunkan dengan lebih banyak lah video-video dalam tu. Dan mungkin STC depan akan buat TikTok STC kot. Wallahu alam lah, saya tak tahu macam mana kepimpinan seterusnya. Okay, saya rasa itu saja. Jadi saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Terima kasih kepada saudara Ukasha. Untuk saudari Hasha pula, soalan yang lebih kurang sama tapi agak berbeza. Saya ingin ajukan kepada saudari, bolehkah saudari terangkan serba sedikit apa itu MPP, terutama berkaitan skop tugasan saudari sebagai Exco Kebolehpasaran Peradun MPP. Silakan saudari. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Pertama sekali saya ingin ucapkanlah terima kasih kepada Majlis Tertinggi STC dan juga pengajar program Welcome Junior 4.0 yang sudi menjemput saya sebagai panel pada hari ini. Berbalik semula kepada soalan saudari moderator. MPP ni atau nama panjangnya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar dan merupakan sebuah badan organisasi kepimpinan pelajar yang tertinggi di UiTM. Skop tugasan MPP ni adalah lebih menjurus kepada menjaga kebajikan dan hal ehwal pelajar di UiTM seiring dengan menjadi medium kepada penggerak agenda, suara dan hak pelajar UiTM bagi memenuhi keperluan pengalaman kampus secara menyeluruh.
Selain itu, misi MPP juga adalah untuk terus komited mengangkat nilai kepimpinan berintegriti dan berdedikasi ke arah mengurus bersama, iaitu word paling famous dalam MPP, which is co-managing bersama pihak pengurusan universiti dalam membantu hal ehwal pelajar dari segenap aspek seperti pembangunan pelajar, perkhidmatan pelajar dan juga pengurusan strategik. Secara totalnya ada 33 orang ahli MPP di dalam UTHM, di mana 8 daripada mereka adalah majlis tertinggi dan 25 yang lain adalah ahli exco. Di dalam MPP sendiri, kita dipecahkan kepada 3 kluster, iaitu kluster pembangunan pelajar, kluster perkhidmatan pelajar dan juga kluster pengurusan strategik. Dan setiap kluster ni ada dia punya naib yang dipertua dan juga setiausaha kluster tersendirilah. Selain itu terdapat 8 buah exco yang berada di bawah MPP, di mana exco kebolehpasaran graduan adalah salah satu exco di bawah kluster pembangunan pelajar. Exco kebolehpasaran graduan ni merangkumi hal berkaitan akademik, muat, sijil kompetensi, kebolehpasaran graduan dan pertukaran pelajar. Peranan exco kebolehpasaran graduan ini sendiri adalah menyediakan program atau aktiviti intensif berkaitan muat. Selalunya kalau orang dengar kan exco kebolehpasaran graduan ni, expectation ni mesti berkaitan pasaran kerjaya lah apa semua. Sebenarnya kami punya exco ni adalah lebih spesifik terhadap akademik, which is sebab itulah kami akan pegang hal-hal berkaitan muat juga. Selain itu, kami merancang strategi bagi memperkasakan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, pada 6 September yang lalu, kami ada menganjurkan program bertajuk Voice Out Your Talk, which is program tersebut dijalankan fully in English. Di mana program tersebut adalah seperti program TED Talk yang memberi dan membuka peluang kepada pelajar untuk memberikan pendapat mereka, tak kisahlah dalam apa-apa juga topik. Dan alhamdulillah program kami juga berjaya menarik pelajar daripada international di UTHM. Selain itu, exco saya sendiri juga diperlukan untuk menganalisa keperluan sijil kompetensi di setiap fakulti, selain menyediakan program-program yang menawarkan sijil-sijil kompetensi. Dan insyaAllah akan datang, akan ada satu program, kalau boleh saya kongsikan, adalah program bertajuk Carnival Kebolehpasaran Graduan yang akan dijalankan pada awal bulan 11 nanti. Program ni akan mengetengahkan beberapa sijil kebolehpasaran graduan lah, yang di mana para pelajar UTHM boleh sertai untuk meningkatkan nilai tambah dalam diri. Selain itu, peranan exco kami adalah merancang dan menjalankan aktiviti untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dalam mengurangkan perasaan pelajar yang memperoleh GPA bawah 2.3. Pentingnya exco kami ini, kami juga ada membuat macam tinjauan lah untuk kita kenal pasti mana-mana student yang memperolehi pointer di bawah 2.3, which is UTHM ada lebih kurang 8% student di bawah yang ada pointer di bawah 2.3, which is 8% student ni akan kami cuba counter dan tarik mereka semula supaya pointernya itu naiklah, sebab kami punya exco kan berkaitan dengan akademik juga. Selain itu, exco kebolehpasaran graduan ni juga merancang strategi dan merancangkan juga jalinan perhubungan pelajar UTHM dengan pelajar universiti-universiti yang lain. Maksudnya di sini exco kebolehpasaran graduan juga memegang portfolio sebagai untuk mengadakan program yang berkaitan dengan pertukaran pelajar, program mobility. Kami juga mengetengahkan program-program tersebut sebab program-program tersebut ada yang berkaitan dengan akademik. Itulah sedikit berkaitan dengan MPP dan juga exco kebolehpasaran graduan itu sendiri. Kita kembali semula kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hasyah. Sekarang kita berbalik semula kepada Saudara Ukasha. Untuk soalan yang kedua, apabila seseorang pelajar menyertai sesuatu organisasi, sudah pasti jadual pelajar tersebut akan menjadi padat kerana sibuk menguruskan program di samping mempunyai jadual kelas yang sudah sedia padat. Oleh itu, soalan saya kepada Saudara Ukasha, bagaimanakah cara seseorang pelajar itu mampu membahagikan masa antara belajar berprogram dan bersama keluarga dengan baik? Atau mungkin saudara boleh juga kongsi tips maupun
Macam mana saudara sendiri menguruskan masa dengan baik? Silakan saudara Ukasha. Okay, baik. Terima kasih saudari moderator. Jadi soalannya berkenaan dengan cara kita menguruskan masa lah. Okay, jadi disclaimer lah. Okay, disclaimer sebelum saya share. Ini apa yang saya buat. Mungkin dia boleh terpakai kepada anda. Mungkin ada yang boleh, mungkin tak 100% lah korang semua boleh apply. Mungkin korang boleh cuba sikit-sikit lah. Sebab dia keadaan kita berbeza. Mungkin yang berada di rumah, komitmen di rumah pun berbeza. Okay, jadi bila kita sebut tentang pengurusan masa, kita sebenarnya tengah menguruskan diri kita sendirilah. Okay, bila kita berpersatuan, contoh macam STC ni dia lebih kepada mengurus pelajar, dia mengurus pelajar-pelajar FAST lah, pelajar degree FAST. Jadi bila mana kita mengurus pelajar, pada hakikinya kita sedang mengurus diri kita sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebelum kita nak urus pelajar, kita kena urus diri kita sendiri dahulu. Macam mana? Kita dengan menguruskan masa lah. Menguruskan masa dengan mendisiplinkan diri dan sebagainya. Jadi bila kita sebut tentang menguruskan masa, mungkin ada orang buat jadual, ada orang buat to-do list, ada orang letak dalam journal, planner dan sebagainya. So dalam kesemua jadual to-do list tu, kita akan tetapkan masa makan, tidur, cara-cara kita apa. Bahkan bila kita sebut tentang menguruskan pelajar, menguruskan diri, dia tak terhad kepada pengurusan masa. Cara kita bercakap juga merupakan salah satu elemen kepada pengurusan diri sendiri, cara kita berpakaian, cara kita sikat rambut dan sebagainya. Sebab kita bila dah berpersatuan, kita merupakan ikon pelajar, kita merupakan student leader. Kalau dekat UTHM ni dipanggil student leader lah, pemimpin pelajar. Jadi bila pemimpin, people look up to us. Jadi kita mestilah menjaga penampilan, cara bercakap dan sebagainya. Okey, berbalik kepada soalan, cara membahagikan masa antara belajar, berprogram, komitmen bersama keluarga dan sebagainya, since kita majority of us berada di rumah. Okey, jadi saya share apa yang saya buat. Apa yang saya buat sepanjang saya memegang jawatan, saya buat to-do list. Style saya tak buat style journal lah, saya buat to-do list. Contoh, untuk hari esok malam sebelum tidur saya akan tulis, okey, esok apa yang saya akan buat. Saya akan tulis sampailah saya tidur, daripada bangun pagi sampai saya tidur. Okey, so bila kita dah buat to-do list, kita kena tetapkan niat dan matlamat kita lah apa yang kita akan buat pada hari esok. Bila kita dah ada niat yang betul, kita ada matlamat yang jelas, perkara tu akan drive kita untuk lebih bersemangat. Okey, bila dah buat to-do list, kita kena tetapkan jangka masa. Kurangkan perbaziran waktu lah. Contoh, kalau saya ni morning person, I'm a morning person. So bangun pagi, dalam pukul 6 sembahyang subuh, lepas subuh tu kita dah tetapkan, okey, pengurusan diri sampai pukul berapa. Lepas tu bangun buat breakfast ataupun keluar pergi cari makanan, makan untuk dapatkan tenaga. Kemudian baru kita settlekan kerja-kerja kita. Contoh kalau macam saya kena buat PSM, okay, saya perlu rancang, okay, pukul 8 dah kena gerak pergi Makmal. Okay, sebab PSM ni panjang, dia pagi sampai petang, kadang-kadang kena sambung esok. So kita kena rancang macam tu lah. Okay, dan bila kita buat to-do list, kita tak semestinya 100% kena follow to-do list tu. Sebab kita pun manusia yang lemah. Saya sendiri pun, saya rasa saya tak pernah like 100% saya follow to-do list yang saya buat. Akan ada jugalah terciduk, terlebih masa, terlambat sikit, biasalah kan manusia. Tapi at least kalau kita capai to-do list kita tu, kita capai dalam 80% tu dah kira bagus lah. Mungkin kita dah boleh reward diri kita sendiri. Jadi persoalan dia, macam mana kita nak dapat percentage yang tinggi dalam kita buat to-do list. Okay, yang pertama apa yang saya buat, kena tidur awal. Sebab kita bangun awal, kita nak buat kerja kan. So kita kena tidur awal untuk mendapatkan tenaga supaya kita dapat bangun awal. Okay, kalau kita tengok orang-orang yang berjaya pun macam Jack Ma ke siapa lagi, billionaire, diorang ni memang jenis yang bangun awal. Diorang lepas subuh tu diorang tak tidur lah, diorang tak subuh lah. Tapi kalau kita ni kalau boleh lepas subuh tu kalau nak tidur kejap pun tidur kejap lah. Contoh lepas fajar tu nak tidur kejap, mungkin penat sangat tidur kejap. Lepas tu bangun buat kerja. Saya macam tu lah. Itulah aktiviti harian saya. Tapi tak adalah saya nak cakap yang setiap hari saya bangun awal. Ada jugalah hari-hari di mana saya rasa macam okay, hari ni malas lah nak buat kerja. So bangun pagi tu relax-relax, baca buku, sapu-sapu bilik, kemas bilik dan sebagainya. Okay, saya ulang orang berjaya semua bangun awal. So kalau kita tengok, kita baca kisah-kisah hidup orang berjaya memang semua bangun awal lah. Okay, seterusnya cara saya mendisiplinkan diri untuk saya follow to-do list tu
saya akan utamakan perkara yang penting. Saya akan utamakanlah perkara priority. Okay, so sebelum saya join STCM, saya tahun 1, saya ada 3 perkara penting. Saya share. Yang pertama, akademik. Yang kedua adalah hobi saya lah. Hobi saya ialah membaca dan stargazing. Saya ada teleskop, saya tengoklah bintang-bintang semua tu kan. Dan yang ketiga adalah baca manga, tengok anime dan K-drama. So itu 3 perkara sebelum saya join STC. Tapi bila mana saya dah join STC, saya dah banyak program, saya pegang jawatan itu ini, saya terpaksa letak lagi satu keutamaan. So dia jadi 4. Yang pertama, yang paling penting akademik. Kedua, persatuan lah STC yang saya pegang. Kemudian baru hobi dan anime dan K-drama tu lah. Maksudnya yang anime K-drama ni memang last sekali. Memang jarang lah. Dalam sebulan tu saya rasa saya tengok anime sekali je. 1 episod, 2 episod je. Yang penting-penting je. Sebab saya lebihkan yang 3 ni. Yang terutama 2 ni lah. Akademik dan juga hobi, akademik dan juga persatuan. So itu cara kita nak disiplinkan diri. Kita kena tahu mana yang penting, mana yang tak penting. Kita buang yang tak penting. So yang tak penting macam anime tu kan. Saya tengok untuk saya macam me time lah. Macam contoh saya dah penat buat kerja. Okay, hari ni aku nak tengok anime. So saya pun tengok anime. Dan disebabkan itu saya ada pegang satu benda lah. Macam orang cakap apa, pendirian lah. Pendirian saya kalau kita buat kerja, kita buat kerja betul-betul. Kalau kita belajar betul-betul. Kita letak phone kat tepi, kita belajar betul-betul. Kalau kita tengok anime, kita tengok anime betul-betul. Time tengok anime tu, tengoklah anime, jangan main phone. So kita memang utilize masa tu betul-betul. Okay, itu yang keberapa? Kedua. Okay, seterusnya, yang ni mungkin ramai yang buat lah. Saya pun kadang-kadang buat juga. Iaitu procrastination. Bertangguh. So yang paling penting, kita jangan bertangguh. Kadang-kadang benda yang makan masa 2 minit je pun. Tapi kita dah tangguh dalam masa 1 jam. Bayangkan berapa banyak masa dah yang kita buang sebab kita bertangguh. Jadi kalau ada perkara yang penting yang kita rasa benda tu ambil masa sekejap je. Better kita siapkan teruslah. Contoh kalau kita ada assignment ke kan, kita ada assignment banyak. Contoh kita punya part buat ni je, bab 1 je, chapter 1. So kalau kita rasa benda tu boleh siap dalam 1 jam, kita buatlah. Kita utilize betul-betul, kita letak phone kat tepi, kita buat fokus sampai habis. Okay, seterusnya apa yang saya buat adalah kurangkan gangguan. Gangguan ni mungkin kat rumah susah sikit lah, mungkin ada yang komitmen keluarga lagi, so tu saya tak nafikan. Tapi mana yang boleh, cubalah mungkin kita kata Umi, Abi ataupun Papa, Mama hari ni ada kelas nak buat assignment. So nanti dah siap assignment, mungkinlah boleh tolong kemas rumah ke, tebas lalang ke kan. Okay. Seterusnya kalau saya juga, time saya buat kerja memang saya letak phone jauh-jauh lah. Kalau saya tak letak jauh-jauh pun, saya buat don't disturb mode. Ataupun saya buat ada apps kan dalam App Store, dia lock phone kita sampai kita habis buat kerja. So saya guna apps tu. Jadi itulah salah satu cara untuk saya lebih fokus dan lebih efisien lah tugasan yang akan disiapkan. Kemudian macam saya cakap awal-awal tadi, kita allocatekan masa tentang tugasan kita. Contoh bangun pagi pukul 6 sampai pukul 7 persiapan diri, kemas katil dan sebagainya. Terusnya pukul 7 sampai 7.30 keluar pergi cari breakfast. Okay, 7.30 sampai 8 on the way pergi lab, pergi campus. Lepas tu pukul 8 tu tengoklah. Kalau contoh kalau saya nak kena masuk machine SME-DEX ke, tengok okay, berapa lama ni nak guna SME-DEX ni. Okay, petang tu pula tengok plan pula petang tu nak buat apa. Kalau kita tak ada apa-apa mungkin kita boleh balik bilik lah, rehat ke dan sebagainya. Okay, last sekali lah yang paling penting. Dia ada 2 sekali lah. Okay. Bersenam dengan amalkan diet yang sihat. Mungkin kita kata bersenam ni sebenarnya makin penat lah sebab kita guna tenaga kan. Tapi sebenarnya awal-awal je lah kita rasa penat sebab badan kita tak biasa. Tapi bila kita dah biasa bersenam, petang-petang tu kita main futsal ke volleyball, badminton, sebenarnya dia dapat boost tenaga kita dengan lebih mantap lah, dengan lebih bagus lah. Sebab senaman ni memang mencerdaskan badan, mencerdaskan otak, mencergaskan badan. Dan seterusnya adalah jagalah diet pemakanan. Bila kita sebut diet ni tak semestinya kita diet sebab kita nak kurus ke, tapi sebenarnya diet ni orang kurus pun boleh diet. Diet ni adalah orang cakap amalan pemakanan seimbang. Betul pelajar food tech? Kalau saya silap betul kan? Okay. So diet ni adalah amalan pemakanan seimbang. Jadi maksudnya makanlah banyak protein yang dapat boost kita punya sel-sel otak supaya lebih berhubung. Kita makan buah-buahan, kurangkan MSG dalam makanan. Nak makan Maggi tu boleh tapi kurangkanlah makan Maggi. Saya sendiri pun makan juga Maggi. So itulah dia. Lagi satu, banyakkan minum air kosong.
Air manis tu boleh jugalah nak minum jarang, tapi banyakkan minum air kosong lah, air mineral, sebab dia dapat memberikan kesegaran kepada badan kita. Jadi so far itu saja perkongsian tentang cara membahagikan masa. Sejujurnya masa saya tahun 1 dan tahun 2, masa saya mula-mula jadi presiden, sukarlah nak adapt untuk pembahagian masa ni. Saya ada pengalaman jadi presiden sebelum COVID, semasa COVID, dan sekarang lah dalam proses nak ke endemik. So memang situasinya berbeza. Memang situasinya berbeza dalam pembahagian masa. Dan alhamdulillah selepas 2 tahun, 3 tahun lah dalam STC, saya dapat aplikasikan cara nak membahagikan masa tu dengan baik. Sebagai contoh, masa semester lepas, cuti semester yang baru-baru ni, habis je exam, saya cuti 2 hari je. Saya memang utilize 2 hari tu untuk tengok anime, tengok Netflix. Dan lepas tu saya terlibat dengan program. Saya ada itu, saya ada ini, saya ada conference, saya ada talk, saya ada webinar. Saya banyaklah kelas bahasa dan sebagainya sampailah hari terakhir cuti semester. Jadi bila saya dah sibuk macam tu, sebenarnya pengalaman-pengalaman lepas yang mengajar saya dalam pembahagian masa ni bergunalah. So nasihat saya sebelum saya serahkan kembali kepada moderator, cubalah untuk allocate masa, cuba rancanglah perjalanan harian anda. Okay, saya harap menjawab soalan moderator. Saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, untuk soalan seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudari Hasha. Saya rasa soalan ini agak menarik, iaitu bagaimana cara seseorang pelajar ingin menguruskan emosi dengan baik, terutama apabila pelajar tersebut perlu menguruskan kelab pada masa yang sama mempunyai assignment yang banyak. Soalan ini saya ajukan kepada saudari Hasha. Silakan saudari. Okey, baik. Terima kasih saudara moderator. Okey, cara kita nak uruskan emosi dengan baik and at the same time kita join organisasi, kelab kan, ataupun and kita ada banyak juga assignment. So korang perlu tahu emosi ni adalah satu ciri jiwa manusia yang mempamerkan perasaan-perasaan yang pelbagai daripada psikologi seseorang, iaitu berkaitan mental lah. Emosi ni perlu dikawal dengan sebaiknya supaya tak terlalu berlebihan atau tak terlalu berkurangan. Sebab everything dalam dunia ni pun semuanya kita perlukan secara bersederhana, tak boleh berlebih dan tak boleh terlalu kurang. Kalau kurang kita jadi heartless, kalau terlalu lebih ikutlah perasaan sayang lebih ke, perasaan marah lebih ke pun tak elok juga kan. So pentingnya emosi ni dalam diri seorang adalah untuk membantu kita membuat keputusan dengan sewajarnya dan juga dalam komunikasi harian kita. So first thing first, apa yang kita perlu buat untuk uruskan emosi is mengawal perasaan dan tingkah laku kita dengan meletakkan mindset dalam diri. Contohnya kan, before anything happen, macam before kita join kelab ke organisasi tu kan, so kita kena letak satu expectation which yang macam okay, if aku join this kelab or organisasi, apa yang aku akan hadap. So kita dah ada imagination tau, kita dah ada expectation kita on okay nanti macam mana situation yang akan hadapi kan. So that bila situasi masalah yang kita imagine fikirkan tu before berlaku kan, once kita dah start kelab atau organisasi tersebut, so kita dah tahu dah macam mana nak handle on that situation. Tak adalah kita macam macam orang cakap lah, bila kita dah letak satu expectation tu kan, kita dah macam dah beragak. So bila situasi tu berlaku, okay macam ni cara nak handle dia. So bila kita tak adalah pressure, faham tak? Macam tu lah. So selain daripada itu, kena pasti juga perkara apa yang boleh membuatkan emosi kita terganggu. Contohnya, if emosi itu tercetus yang berpunca daripada diri kita sendirilah. Macam saya pun, which suka melengahkan atau menangguhkan kerja kan. Orang cakap last minute person kan. Sampai boleh mengganggu prestasi kerja kita dalam akademik ataupun organisasi. Kita kena cuba cari a solution for that problem. Antaranya macam samalah macam saudara Ukasha sharekan kan, boleh buat our own schedule ataupun journal kan, so that kita dapat organize and susunkan dulu kerja apa yang kita patut dahulukan. Bila semuanya dah tersusun, so kita tak akan rasa pressure untuk siapkan kerja and everything will be settled on time. Macam kalau saya boleh kongsikan lah pengalaman saya sendiri, terlalu sibuk dengan kerja MPP sampai saya rasa saya terabaikan kerja akademik saya. Ada kerja assignment yang saya tak hantar on time, macam tu lah. So bila kita sedar benda-benda tu berlaku kan, so kita kena macam counter back balik lah. Kita kena fikir balik macam okay, aku tak boleh lah nak jadi macam ni kan. So sebab nanti kan kita yang pressure kan, sampai rasa nak menangis lah apa semua kan. So slowly kita susun balik everything.
Macam samalah macam saudara Kasha cakap kan, susun elok-elok jadual kita, masa kita, bahagikan betul-betul antara akademik, apa yang penting, akademik, persatuan, MPP, macam tu lah. Another thing yang kita perlu buat untuk bijak mengelola emosi is cuba untuk adapt dalam situasi yang kita sedang hadapi. Contohnya macam situasi sekarang kan, which is ada COVID-19 kan yang melanda negara kita, sampai kita as student ni pun turut terjejas sampai kena ODL kan. Saya sangat-sangat faham ODL ni semua orang akan streskan sebab berbeza tau kita belajar online dengan belajar fizikal. Bila belajar online ni kita menghadap laptop, kita bercakap dengan laptop. Lepas tu kalau even ada group assignment pun kita bukannya bercakap betul-betul dengan berhadapan face to face dengan orang, kita still menghadap laptop. So benda ni akan memenatkan kita tau. So mata kita stress, badan kita stress and everything stress. So kalau kita ni betul-betul rasa tertekan and tak boleh nak bawa kan, kita cuba slowkan pace pekerjaan kita tu. Janganlah tinggalkan terus kan, macam cari me time ke kan, buat something yang kita suka, buat something yang kita rasa boleh tenangkan kita. Macam saya sendiri saya suka buat journaling. So bila journaling tu kita rasa tenang, so kita boleh luahkan apa yang kita rasa dengan menulis. Macam tu lah. And paling penting sekali, jangan lupa untuk reach out to people yang kita selesa. Dengan best friend ke, dengan parents, tak kisahlah asalkan orang tu kita selesa. Kadang-kadang bila kita luahkan perasaan pada orang yang sudi mendengar ni kan, dia sedikit sebanyak dapat membantu kita untuk menenangkan perasaan dan meneruskan kehidupan kita. So, bila kita tak stres kan, bila kita dah luahkan kan, semua orang pernah meluahkan kan. Semua orang pernah rasa stres, pernah meluahkan dekat kawan ke apa kan. So once korang dah luahkan, mesti korang akan rasa lega yang macam okay, someone boleh mendengar apa yang aku cakap, someone boleh faham apa yang aku rasa. So itu pentingnya jugalah untuk kita meluahkan pada orang. Itulah sikit sebanyak yang saya boleh sharekan lah untuk kita uruskan emosi. Tapi yang paling penting sekali is keep on being positive. Walau apa-apa pun yang terjadi sekalipun, keep on positive. Even yelah everyone berbeza kan cara ujian yang dihadapi, cara kita kawal emosi kan. Tapi apa pun keep on positive, fikirkan yang baik-baik je. Walaupun rasa susah mana, just macam okay aku boleh buat. Itulah pentingnya bila kita dah set mindset kita. Macam itu yang apa yang saya boleh kongsikan. Terima kasih kepada Saudari Hasha. Sekarang saya ingin bertanya kepada Saudara Ukasha sebagai seorang ketua untuk menguruskan suatu kelab. Seorang ketua merupakan antara elemen yang penting agar segala gerak kerja dapat diselesaikan dengan baik. Jadi pada pendapat Saudara Ukasha, apakah ciri-ciri ketua yang baik dalam sesuatu kelab atau program? Silakan saudara. Okay, terima kasih saudari moderator. Jadi soalan ni saya rasa agak berat lah untuk saya sebab bertanyakan tentang ciri-ciri ketua yang baik bagi sesuatu kelab, program, persatuan dan sebagainya lah. Sebab saya rasa masih lagi ramai orang lain, pemimpin-pemimpin student leader yang hebat lah dekat ETHM ni. Tapi saya akan cuba bagi yang lebih saya akan cuba share lah pengalaman saya lah, lebih kepada pengalaman saya dalam memimpin. Okay, bila kita sebut memimpin, kepemimpinan. Jadi every one of us is a leader. Walaupun dia tak ada jawatan, sebenarnya dia adalah seorang pemimpin. Tapi dia pimpin siapa? Dia pimpin diri sendiri. So setiap apa yang kita pimpin tu akan dipertanggungjawabkan lah. So bagi yang Islam, apa yang kita pimpin, kita akan tanggung di dunia tu. Tanggungjawab, kita tanggung dunia dan kita akan jawab akhirat. Termasuk jugalah diri kita sendiri. So kita kena pimpin diri kita sendiri sebaik mungkinlah supaya kita tidak jatuh ke dalam kancah lubang kegelapan. Lebih kurang macam itulah. Okay. Ciri-ciri pemimpin yang baik saya sendiri ada pegang beberapa elemen dalam memimpin. 3 lah yang saya selalu sentuh, iaitu yang pertama mentality ataupun mindset kita, kemudian kemasyarakatan, kemudian morality sebagai seorang pemimpin. Jadi saya akan pergi yang pertama terlebih dahululah, mentality kita. Mentality sebagai seorang pemimpin. Okay, seorang pemimpin ni kita kan berada di atas. Contoh kalau pengerusi, timbalan pengerusi kita berada di atas dalam hierarki. Jadi kita bila sebut pasal mentality, seseorang pemimpin tu perlu ada rasa hikmah ataupun kebijaksanaan. Kebijaksanaan ataupun kebolehan
untuk kita membuat sebuah perhitungan. Perhitungan, bila kita sebut perhitungan ni probability lah. Pelajar-pelajar statistik tahulah, kita membuat perhitungan probability yang jauh. Kita fikir apa output dia. Okay, kalau kita buat macam ni, apa akan terjadi? Kalau kita cakap macam ni, apa akan terjadi? So bila kita dah buat macam tu, secara tak langsung pemimpin tu sedang melakukan pertimbangan antara nilai yang baik, nampak? Nilai yang baik dan nilai yang buruk lah. Berdasarkan pertimbangan ilmu ataupun pengalaman pengalaman pengerusi tersebut. Okay. Kebijaksanaan ataupun hikmah ni pentinglah kepada seseorang pemimpin. Okay, seterusnya seorang pemimpin bila sebut tentang mindset, mentality, perlu ada keberanian ataupun kesungguhan ataupun passion lah, serta kesanggupan dalam menghadapi segala risiko ataupun cabaran. Sama ada dia berpunca kepada diri sendiri atau daripada luar lah. Maksudnya di sini seorang pemimpin tu perlu lebih rasa bertanggungjawab sebab setiap keputusan yang dia buat akan memberi impak. Kalau dia lagi tinggi jawatan dia, lagi besar impak dia. Jadi sebab tu pentingnya kebijaksanaan tadi. Sebelum lepas dia dah ada bijaksana tu, dia perlu berani. Okay, aku yakin keputusan yang aku buat ni betul. Okay, contoh saya bagi situasi ketika program, okay, tiba-tiba berlaku masalah teknikal ke masalah yang besar. Dan time tu, JK semua macam dah buntu, tak tahu nak buat apa. Memang diorang akan terus refer kepada pengerusi. Time ni lah pengerusi nak kena fikir solusi yang terbaik. Sebab tu kita memerlukan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. So time ni lah memang orang cakap pengerusi perlu brainstorm. Okay, kita nak buat apa, macam ni kita nak selesaikan masalah. On the spot tau, on the spot. Bukan kena fikir lama tak. So sebab tu lah kita perlukan keberanian ataupun kesungguhan. Passion lah dalam kepimpinan yang kita buat. Nampak macam seram kan, tapi sebenarnya okey-okey je, tak ada apa pun. Contoh kalau yang beragama Islam, bila kita buat sesuatu, kita libatkanlah Tuhan kita libatkan Allah dalam setiap kita punya urusan. Contoh, kalau ada masalah, okey, kita yakin ini masalah ni kecil je. So kita libatkan Allah dalam kita punya pembuatan keputusan. So insya-Allah Allah akan bantu kita lah dalam kita membuat keputusan. Itu yang kedua. Kemudian mentaliti yang perlu ada sebagai seorang pemimpin adalah kita perlu mempunyai inisiatif sendiri ataupun tindakan yang kita start dulu tanpa perlu menunggu orang lain. Maksudnya kita pemimpin, kita kena push anak buah kita. Contoh kalau kita tengok AJK kita macam agak leka sikit, kita tegur lah secara berhikmah, kita tegur ni buat macam ni kan. So kita kena push. So nilai ini tak semestinya perlu ada dalam pemimpin kelab persatuan. Contoh dalam group assignment pun sama. Contoh ketua group assignment memang kena main peranan yang penting lah dalam push ahli-ahli assignment yang lain. Kalau tak buat last minute memang pisang sikit lah. Contoh pukul 12 nak hantar, last due date pukul 12, pukul 6.30 malam tu baru nak buat. So memang dia kelang kabut lah. So bila macam tu memang semua stres, semua dah menjerit lah kan. So ketua group assignment, saya bagi contoh ketua group assignment perlu mainkan peranan penting lah dalam push dia punya ahli-ahli dia untuk buat kerja. And last kali seterusnya untuk mentality sebagai seorang pemimpin, dia perlu ada kreativiti dia sendiri. Terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi. Sebenarnya ini berkait dengan poin yang nombor 2 tadilah. Kreativiti sendiri, cara dia macam mana dia nak tackle masalah tu. Seterusnya mentality yang perlu ada adalah kita perlu belajar daripada kesilapan. Sebab sepanjang saya jadi pemimpin daripada sekolah, KP, ketua pelajar, kemudian masa matrik saya pun jadi ketua unit, lepas tu naik jadi presiden. Perkara yang saya rasalah setiap kali saya jadi pemimpin ni, ada je masalah, ada je saya buat silap. So kita semua manusia. Manusia ni kalau kata dasar dia, mufrad dia daripada bahasa Arab, an-nasiya, yang bermaksud lupa. Bila kita tambah mim kat depan tu, dia jadilah manusia. So si lupa. Bila si lupa ni, dia menunjukkan kita ni makhluk yang lemah lah. Jadi kita kena terima kita punya kelemahan tu, kita belajar. Sebab what's the point of being leader if you don't learn from your mistake? So sebenarnya proses pembelajaran seorang leader tu belajar daripada kesalahan yang kita buat. So kita dah tahu masalah tu, kita dah tahu penyelesaian dia, kita cuba untuk tidak ulang. Takkanlah kita nak jatuh ke dalam lubang yang sama beberapa kali. Okey, seterusnya, elemen seterusnya adalah kemasyarakatan. Okay, kemasyarakatan ni dia lebih kepada ahli dalam persatuan tu. Kalau dalam konteks saya adalah STC lah. Bila kita sebut kemasyarakatan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sedia memberi pendapat dan sedia untuk menerima pendapat. Okay, sebagai contoh saya sendiri, contoh kalau dalam meeting,
Saya tanya soalan, saya akan tanya apa pendapat ahli AJK sekalian, apa saya akan round table, ada tak sesiapa yang nak bagi pendapat dan sebagainya. Dan seorang pemimpin yang baik, dia akan galakkanlah anak-anak buah dia, AJK dia untuk memberi pendapat, sebab dalam meeting itulah wadah ataupun platform untuk kita brainstorm idea. Sama-sama kita buat kata sepakat macam mana kita nak gerakkan. Okay. Dan juga seorang pemimpin ni sebenarnya kebiasaannya lah pengusi-pengusi yang saya kenal yang lain, sebenarnya diorang dah ada jawapan. Contoh dalam meeting tu, diorang dah ada jawapan kepada soalan yang dia tanya. Cuma dia tanya tu sebab dia nak tengok daripada point of view yang lain, view yang lain, daripada sudut yang lain. Sebab lain kepala, lain cara berfikir. Sebab tu dia round table juga. So bila ada cadangan lain, kat sinilah dia menguji pengurusi tu, dia menguji pemimpin tu. Sama ada dia nak, kalau dia jenis yang ego, memang dia tak nak dengar lah anak buah dia punya pendapat. Tapi bila kita jadi pemimpin, ego kena letak tepi. So kita kena consider lah pendapat anak buah. Kita tengok dari A sampai Z. Okay, mungkin dia punya pendapat tu bernas. Kita tak terfikir benda tu. Sebab tu pentingnya kita buka peluang pada AJK kita untuk memberi pendapat. Okay, seterusnya untuk elemen kemasyarakatan adalah sikap positif dan terbuka lah. Bila kita sebut sikap positif, semua faham. Cuma saya nak tekankan lebih tentang terbuka. Terbuka ni dia berkait dengan yang tadi tu, memberi pendapat. So kita harus lapangkan dada kita. Okay, pemimpin yang baik dia lapangkan dada, dia terima teguran walaupun daripada IJK dan sebagainya. Dia terima pendapat, lepas tu dia muhasabah balik lah perkara-perkara yang patut diubah. Okay, seterusnya seorang pemimpin perlu ada daya penggerak dan semangat juang yang kuat. Kita pemimpin kena kuat lah. Sebab kalau pemimpin lemah, anak-anak buah pun lemah. Kalau saya jadi pemimpin, style saya lah, saya akan bercakap lebih bersemangat daripada anak-anak buah. Sebab kalau kita bercakap lembek macam gitu kan, jadi anak-anak buah kita pun macam pun tak semangat nak dengar. Jadi seorang pemimpin tu perlu semangat untuk push AJK dia untuk mencapai matlamat kita. Okay, seterusnya of course lah bila sebut kemasyarakatan, dia melibatkan sosial, kita perlu ada kebolehan komunikasi yang baik. Okay, secara berkesan lah cara kita nak sampaikan maklumat dan sebagainya. Dan last sekali morality. Okay, bila sebut morality ni dia berkaitan dengan kita punya dalaman lah. Daripada kita dari segi disiplin, kita punya kebersihan jiwa, cara kita keamanahan kita, ketenangan, kesabaran kita dan sebagainya. Cara kita empati. So untuk morality ni dia bergantung pada diri sendirilah. Dia bergantung daripada dalam. Mungkin dia ambil masa yang agak panjang lah untuk kita build morality ni. Contoh macam disiplin. Disiplin dia duduk bawah morality. Jadi disiplin ni dia ambil masa untuk kita betul-betul train kita punya disiplin. Kita nak bangun awal pun 6.30 tu susah. Siapa yang dah biasa bangun lewat, cuba nak try bangun awal memang susah. Jadi kita cuba perlahan-lahan lah untuk kita build disiplin. Sebab disiplin ni memang penting sebagai seorang pemimpin, memang perlu ada disiplin. Kalau kita tak ada disiplin, macam mana AJK kita nak respect kita kan? Okay. Cuma saya nak sentuh lagi sekali lah tentang manusia ni membuat kesilapan. Ya, semua manusia buat kesilapan. Kita jangan rasa sedih lah bila kita buat kesilapan. Sebab saya bagi contoh, saya rasa semua kenal Cristiano Ronaldo. Okay, Cristiano Ronaldo ni, cuba bayangkan masa dia awal-awal main bola dulu, kalau dia shoot bola tu tak masuk, lepas tu dia sedih sebab dia gagal dan dia give up. Cuba bayangkan kalau dia give up. Memang tak adalah orang yang bernama Cristiano Ronaldo sekarang. So the point is, don't give up, learn from your mistake and try to tidak jatuh ke dalam mistake yang sama ever again lah, insyaAllah. Okay, saya rasa itu sahaja kot. Saya rangkumkan kembali. Yang pertama, mentaliti kita. Kemudian kemasyarakatan, sosial kita dan moraliti kita lah sebagai seorang pemimpin. Okay, saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Kita terus ke soalan yang kelima. Sebagai pelajar dari Fakulti Sains Kegunaan dan Teknologi, apakah yang boleh kami sumbangkan kepada fakulti untuk menaikkan lagi nama fakulti ini di peringkat universiti dan mungkin di mata dunia? Dipersilakan Saudari Hasyah untuk menjawab persoalan tersebut. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, sebagai seorang pelajar FAS kan, apa yang boleh kita sumbangkan kepada fakulti untuk menaikkan lagi nama fakulti ini di peringkat universiti dan mungkin di mata dunia? Okey, fakulti FAS ni sebenarnya ada menyediakan pelbagai program dan peluang kepada student untuk melibatkan diri di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Contohnya menerusi program mobility, pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa ataupun webinar yang dilaksanakan melibatkan universiti-universiti yang lain.
Jika di peringkat universiti kita sendiri, salah satu program yang boleh disertai ialah sukan antara fakulti. Setiap tahun, UTHM akan menganjurkan satu pertandingan sukan yang melibatkan kesemua 9 fakulti yang di mana terdapat pelbagai jenis sukan seperti berbasikal, bola tampar, bola jaring, silat, e-sport dan banyak lagi yang akan dipertandingkan. Pelajar FAS amat digalakkan untuk mewakili fakulti bagi menyertai kejohanan sukan tahunan ini. Macam tahun ni, fakulti kita sendiri dah berjaya meraih tempat ketiga dalam kategori e-sport iaitu Mobile Legends dan tempat pertama bagi kategori berbasikal wanita. Dan insyaAllah kemenangan yang diraih pasti dapat memberikan satu cendera mata buat fakulti kita sendiri di samping turut mengharumkan nama baik FAS. So studi-studi yang lain after this bolehlah menyertai staff sukan antara fakulti atau nama singkatannya staff lah untuk kita naikkan lagi lah nama fakulti kita. Bagi program di peringkat antarabangsa pula, pelajar mungkin boleh menyertai program mobility ataupun mengambil peluang menyertai webinar yang dijalankan bersama universiti di luar negara. Untuk makluman semua, fakulti kita sendiri ada menyediakan pelbagai program mobility lah mengikut kursus. Tak silap saya kursus matematik teknologi ada, statistik industri pun ada, dan juga kursus saya sendiri iaitu biodiversity pun ada menjalankan program mobility. Mengambil contoh pengalaman saya sendiri pernah menyertai program mobility berkredit di Universitas Gadjah Mada UGM di Indonesia selama 1 semester. Program antarabangsa macam ni dapat mendedahkan pelajar dengan dunia luar di samping mempelajari gerak kerja mereka yang dapat dicontohi dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk kita tingkatkan lagi lah nilai tambah dalam diri seorang pelajar. Sebabnya once kita join program mobility ni kan, kita akan jumpa dengan different orang. Maksudnya bukannya orang daripada negara kita sendiri, negara luar. Bagi negara pula tu kan, so lain orang daripada lain negara ni, diorang ada cara diorang sendiri tau. Cara diorang buat kerja, gerak kerja semua lain. Berbeza dengan kita yang dekat Malaysia ni. So apa yang positif daripada program tu, daripada orang-orang yang sertai program tu juga, so kita boleh ambil. Kita boleh contohi. Melalui program-program di peringkat antarabangsa ini, student ni, kita ni bukan saja dapat pengalaman yang berharga, malah dapat tunjukkan diri menerusi aktiviti ataupun pertandingan yang dijalankan. Contohnya kalau aktiviti yang contoh dalam program mobility kan, macam saya join program mobility berkredit, so adalah aktiviti-aktiviti dia, macam contohnya ada lab dia sendiri. So daripada lab tu kita kena tunjukkan lah student Malaysia ni macam mana, student Fakulti Sains Budayaan dan Teknologi ni macam mana orangnya. So daripada situ kita boleh tunjukkan ke orang, oh macam ni student UTHM, bagus student UTHM macam ni, lagi-lagi student FAS kan. Kalau pertandingan tu kita boleh tunjukkan kan macam mana kita attend pertandingan tu, sasiah diri kita sendiri kan, disiplin kita dalam pertandingan tu. Lagi-lagi kalau kita menang, macam mana bagi impact dekat negara luar, macam tu lah, ataupun universiti luar. Itu apa yang kita boleh sumbangkan lah kepada fakulti. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Hasha. Nampaknya kita sudah ke soalan yang terakhir. Pada pendapat saya, mesti ramai pelajar yang berminat untuk aktif berpersatuan. Malah mungkin ada yang berminat untuk menyertai STC. Jadi soalan saya kepada saudara Ukasha selaku pengerusi STC, bagaimanakah cara untuk menyertai STC serta apakah kredibiliti pelajar yang diperlukan untuk menyertai kelab STC itu sendiri? Silakan saudara Ukasha. Okay, terima kasih saudari moderator. Jadi macam mana cara kita nak sertai STC dan apakah kredibiliti pelajar yang diperlukan untuk kita join kelab STC? Okay, baik, kita berbalik kepada konstitusi perlembagaan STC lah. Jadi semua pelajar FAS yang aktif, pelajar aktif merupakan ahli STC. Mungkin concern pelajar-pelajar baru ingin menjadi AJK, ahli jawatankuasa ataupun rakan ESCO lah bagi Kelab Sains dan Teknologi. Jika kita rujuk balik kepada konstitusi, sekejap saya tengok klausa mana. Klausa Klausa 14, okey. Klausa 14 menerangkan kalau kita nak join STC, dia berbalik kepada kepimpinan task force pada tahun tersebut lah. Contoh kalau task force pada ketika itu, cara dia nak cari AJK STC melalui interview, kita perlu lalui proses interview. Mungkin pada masa hadapan in the future, sebab sekarang ni pun kita sedang cuba untuk menggalakkan student empowerment ataupun pemerkasaan pelajar, pemerkasaan mahasiswa.
mungkin task force pencarian akan buat kaedah lain seperti bertanding mengikut kerusi jawatan ke, mungkin kita akan ada pilihan raya fakulti. So siapa-siapa yang nak bertanding di bawah contoh dia nak join kerusi dia nak bertanding di bawah kerusi pengurusi, dia bertandinglah untuk kerusi pengurusi. Okay, sebab kaedah ini telah pun diimplementasikan di universiti-universiti lain lah, sebab kami ada buat benchmark campus tour pergi UMS dan sebagainya. Saya pun dah rujuk pada sahabat saya di UIA, dia juga kepimpinan kelab fakulti kuliah of education. Dia cakap kuliah of education ni tak ada interview, tak ada apa, tapi diorang buat style pilihan raya. Mungkin in the future, mungkin mungkin masa pelajar-pelajar baru ni jadi tahun 3 ke tahun 2, mungkin kaedah pemilihan STC tu berbeza lah. Okay, so kalau melalui IV lah sepanjang saya daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, memang saya join STC ni melalui interview. Kalau interview ni, apakah credibility? Okay, bila kita berada di universiti lah tempat untuk kita nak cungkil bakat diri kita. Mungkin sebelum ni masa di sekolah kita tak aktif. Masa di matrik pun kita tak aktif, duduk bilik je. Tiba-tiba dekat universiti, tadi dengar Dr. Swadir cakap joinlah persatuan untuk kita tambah nilai. Untuk kita dapatkan nilai tambah dalam diri kita. Value yang membezakan kita dengan mahasiswa lain. Jadi kita pun nak join STC ke kelab lain dan sebagainya. Okay, kita perlu ikut interview. So tengoklah interview tu macam mana dia punya rubrik dia. Tapi sememangnya kalau STC, kita welcoming everyone yang nak join. Tapi dengan syarat melalui proses dia lah. Okay, dan masa proses tu kita kena tunjukkanlah yang kita ni lebih berbakat daripada orang lain. Kenapa panel perlu pilih kita sebagai AJK STC. Okay, bagi yang boleh share tentang interview ni. Sebab time kita dekat berpersatuan ni lah kita akan belajar benda baru. Contoh macam saya cakap tadi, kalau kita tak pernah join apa-apa, mungkin kita tak ada pengalaman, is okay. Tak apa, kita boleh belajar benda tu. Yang paling penting kita ada willingness, keinginan dan passion untuk kita belajar benda baru. Sebab ada beza tau. Kalau orang yang dah biasa berprogram tapi dia malas, contoh dia ada kepandaian dalam edit poster. Tapi dia join persatuan tapi dia malas buat, dia buat ala kadar je. Jadi dia punya hasil tu tak efisien lah, tidak memberangsangkan, tak terbaik lah. Berbanding dengan orang yang dia ada passion, dia ada keinginan untuk belajar, walaupun daripada zero, dia belajar perlahan-perlahan disebabkan keinginan dia tu, dia boleh sama level dengan yang ada pengalaman masa sekolah tadi. So the most important thing is keinginan kita untuk belajar benda tu. So it's okay awal-awal memang kita rasa, contoh kalau buat poster, saya sendiri buat poster, awal-awal design memang teruk. Tapi kita belajar, kita reach senior, kita reach orang yang lebih pakar. So contoh kalau macam dalam persatuan, banyaklah tak semestinya buat poster. Contoh kita nak buat video, kita nak buat program. Awal-awal tu memang kita rasa kita macam buruknya design aku kan. Tapi lama-lama tu jadi okey. Dan seterusnya cakap tentang willingness untuk belajar. Saya sendiri masa pertama kali saya jadi Perdana Menteri pula. Ketika pertama kali saya jadi pengerusi STC, saya ambil masa 1 minggu untuk saya siapkan paperwork. 1 paperwork je. Memang ambil masa nak brainstorm idea, penyataan masalah dan sebagainya. Kemudian untuk semester hadapan, saya ambil masa 3 jam sahaja untuk saya buat paperwork. Dan sekarang alhamdulillah saya ambil masa tak sampai 1 jam, 1 jam lebih lah untuk saya siapkan paperwork. Bila saya dah tanya senior-senior macam mana nak buat paperwork yang diterima oleh HCP ataupun oleh penganjur dan sebagainya. So kita kena tahu, okay, bila nak buat paperwork kita kena problem statement kita kena jelas. Okay, bila dah ada problem statement kita kena ada objektif. Objektif program perlu menyelesaikan masalah yang dalam problem statement. Macam mana? Keluarlah kat situ metodologi dia. So begitulah. Dan ilmu paperwork yang saya dapat masa saya jadi pengarah STC ni, pengurusi STC ni, saya dapat aplikasikan dalam penulisan PSM saya, penulisan tesis. Dia lebih kurang sama je, ada problem statement, ada objektif dan ada metodologi. Dan dari segi teknikal buat paperwork juga, apa yang saya dapat dan apa yang saya belajar, bila mana saya buat PSM ni, saya tak terlalu struggle dalam format untuk buat PSM. Sebab kita tahu tesis ni dia ada format dia sendiri. So saya dah mahir, tak adalah mahir sangat, tapi saya tahulah macam mana saya nak set margin, macam mana saya nak set ruler. So perkara-perkara ni saya belajar daripada buat paperwork lah. Dan selain daripada itu juga, bila kita join STC, macam saya cakap tadi lah, banyak belajar perkara baru. Sebagai contoh, setiausaha. Kita cara nak buat surat rasmi. Yang kita buat surat rasmi kat sekolah tu dah betul. Dah betul dah. Cuma bila kita dah masuk ke dalam alam yang sebenar, real life situation,
format dia tu akan ada berubah sedikit lah mengikut persatuan tersebut. Contoh kalau di fakulti, kita ada letterhead fakulti. Mungkin yang tak pernah dengar letterhead fakulti ni dah ada nombor rujukan dan sebagainya. So kita perlulah follow prosedur-prosedur dia. Saya sendiri, SU saya, JK saya pun banyak belajar daripada pensyarah-pensyarah, daripada Puan Atira sendirilah yang banyak mengajar dalam cara nak buat surat. Jadi saya ulang balik, yang paling penting adalah keinginan kita untuk belajar. It's okay, kita start from zero. Kita start from zero, perlahan-perlahan kita akan gain sedikit demi sedikit lah. So jangan takut untuk membuat kesilapan. Orang tegur tu biasalah, kita buat silap kan, orang tegur dan sebagainya. Okay, lagi satu saya nak pesan lah. Dia tak semestinya anda semua perlu join STC. Sebenarnya kita ada banyak lagi kelab-kelab persatuan yang ada. Kalau saya, mahasiswa ni dia ada dua jenis mahasiswa. Yang pertama, bila dia nak berpersatuan ni dia boleh semua. Okay, contoh kalau orang ajak, kau nak join kelab ni, boleh join KKDK, join kelab sukarelawan. Ada orang yang dia join persatuan yang dia minat je. Dia pegang konsep do what you love and love what you do. Saya yang mahasiswa kedua tu, saya akan join persatuan yang saya minat. Contoh saya minat sains dan teknologi. That's why saya konsisten daripada saya tahun 1, saya jadi bocah lah, daripada saya paling bawah, saya naik sedikit demi sedikit lah sebab saya passion dengan STC. Kemudian saya minat martial art, jadi saya join persatuan silat cekap Pusaka Hanafi lah. Dan apa yang paling penting adalah kita jangan jadi mahasiswa 3K. Kuliah katil kelas, ikutlah persatuan mana sekalipun. Minat nak menembak, masuklah Palapis. Kita ada Palapis, kita ada Wataniah. Minat nak jadi student leader, kita boleh jadi MPP, kita boleh ikut bertanding. Macam saudari Hasha kita ni perform. Kalau kita minat kesukarelawanan, suka pergi reach out dekat perkampungan orang asli, suka bagi bantuan kepada orang kampung, boleh join kelab sukarelawan. Kalau minat nak lebih kepada akademik, pengurusan fakulti, boleh join STC. Jadi saya ulang lagi sekali, jangan jadi mahasiswa 3K, jadilah mahasiswa yang aktif bergiat. Sebab ini zaman muda kita. Zaman muda kita banyak tenaga. Sebab nanti bila dah masuk kerja, kita dah tak ada dah pengalaman macam ni. Kita akan fokus kerja je. So time ini, ketika di universiti ni lah, kita cuba sedaya upaya untuk kita garap segala nilai yang boleh memberikan kita nilai tambah yang lebih daripada mahasiswa lain. Kalau mahasiswa lain, dia grade 4 flat, dia grade first class, tapi dia kurang dekat bahagian aktiviti. Dan kita kalau kita perform juga dalam kita punya akademik, pada masa yang sama kita aktif, kita lebih lah, kita ada lebih nilai tambah lah di situ. Dan insyaAllah mungkin HR human resource tu akan pilih kita untuk kita bekerja. Sebab target kita lah sekali untuk masuk tempat kerja lah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah kepada MPP kita, saudari Hasha, sebab dia dah mengeluarkan idea tentang sijil kompetensi. Tu pun bagus juga tu. So kalau ada apa-apa mungkin pensyarah-pensyarah PK keluarkan bengkel untuk kita dapatkan sijil kompetensi, ambil peluang tu, pergi join untuk kita dapatkan sijil tu. Sijil tu memang mahal. Betul tak Asha? Betul, sangat costly. Tapi disebabkan kalau kita ambil di bawah UTHM, mungkin kita akan dapat potongan harga lah kat situ. Kat situ kita dah untung dah. Daripada ambil dekat luar, baik kita ambil dengan UTHM sendiri. Ya betul. So kita ambil yang disediakan oleh pensyarah-pensyarah. Sebab pensyarah-pensyarah ni biasa diorang ada link dengan industri tersebut. Link secara terus lah untuk kita dapatkan sijil untuk pelajar-pelajar kita. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah, sijil kompetensi ni apa? Okay, saya bagi contoh, kalau dalam bidang fizik, saya bidang fizik, sijil kompetensi kita nak handle radiation. Sebab contoh radiation. Kita nak handle radiation ni bukan sembarangan orang. Kita perlu lalui training, lalui kursus. So bila kita dah lalui training dan kursus, kita ada sijil tu. Nanti bila dah kita nak masuk kerja, contoh kita nak pergi ke Institut Kanser Negara. Dalam tu ada radiation. Okay, kita pun pergi interview. Okay, kita ada 4 orang calon. Tapi kita seorang je yang ada sijil kompetensi. Confirm lah. Kita insyaAllah dengan rezeki Allah kita dapat diterima kerja. Okay, panjang pula ya saya berbicara. Okay, saya rasa itu sahajalah. Good luck, all the best kepada pelajar-pelajar Baharu FAS. Kalau ada apa-apa masalah, boleh terus PM kepada saya lah. Terutama pelajar baru, 30 orang tu yang masuk. Kalau ada apa-apa, tiba-tiba tak jumpa cari lab ke, tak jumpa cari apa-apa ke kan, boleh roger tepi. Okay, saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ukasha. Begitu banyak sekali maklumat yang dapat dikongsikan pada hari ini. Terima kasih ahli panel sekalian atas info dan pandangan yang sangat bernas.
berilmiah dan mantap itu tadi. Sekarang merupakan sesi bersama Timbalan Pengerusi 2 STC. Jadi tanpa melengahkan masa, saya berjemput panel cantik manis kita, Saudari Nur Amirah Filzah binti Zaidi, merangkap pelajar tahun 4 Sains Teknologi Makanan juga selaku Timbalan Pengerusi 2 STC sesi 2020-2021. Majlis dengan ini mempersilakan. Para pelajar jika ingin bertanya soalan, boleh komen di ruang, boleh type di ruang komen. Okey, dari ruang komen ada satu pertanyaan daripada Marsha Adlina. Okey, dia tanya, kalau rasa macam kalau kurang yakin dan kurang pengalaman dalam persatuan, adakah dia masih boleh join STC? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk soalan tu. Saya kira soalan tu agak menarik lah. Yang mana saya kira rata-rata lah pelajar, tak kira pelajar baharu ke pelajar kanan ke pelajar sini kan, memang ada mentaliti macam ni. Mostly lah orang nampak kami yang selalu join program, yang banyak aktif dalam program ni, memang dah biasa dengan program, dah biasa cakap depan orang ramai, dah biasa berpersatuan, dah ada keyakinan tinggi. Sebenarnya tak. Mentaliti macam ni tak salah. Normal lah untuk kita fikir macam tu. Saya pun fikir macam tu dulu. Tapi kurang tepat lah sebab pada pendapat saya, keyakinan ataupun pengalaman ni perlu dibina dalam diri kita sendiri. Kita perlu dibina dan kita perlu pupuk dalam diri kita. Kalau kita tak cari, benda tu tak datang. Macam biasa dalam hidup kita pun benda tak datang bergolek kan. So kalau kita cari, benda tu ada. Benda tu tak dapat dibina dalam satu malam lah. Jadi soalan dia kalau kurang berpengalaman dan berpersatuan, boleh tak join STC? Dia macam ni tau, kalau awak join program, join STC contohnya kan, join mana-mana persatuan ataupun program, itu boleh menjadi titik permulaan ataupun turning point dalam hidup awak untuk jadi lebih yakin dan akan membantu diri awak nanti bina banyak-banyak benda, bina soft skill, bina hard skill yang boleh membantu awak lepas habis belajar nanti. Dan kalau ikutkan, lepas habis belajar kan kita kena apply kerja kan. So benda ni lah yang akan membantu awak, yang awak boleh letak dalam resume nanti. Dan kalau nak cakap sendirilah sejujurnya, saya pun tak akan seyakin ini, tak akan seberani macam ni nak cakap depan orang ramai kalau bukan sebab saya usaha dari tahun 1 sampai sekarang. Saya kira alhamdulillah lah, final year ni saya saya nampak perubahan saya sendiri, yang mana saya okey je kalau nak expose diri saya, nak bercakap depan orang ramai, nak melontarkan pandangan dan pendapat sebab saya dah pupuk benda tu sejak saya tahun 1 dulu masa saya first belajar kat sini. So benda tu kalau orang yang join program, join STC, join mana-mana persatuan pun tak bermakna dia dah biasa berpersatuan. Kalau ikutkan kami punya jawatan pun kan, ada je yang macam first time nak join. Kami ambil dia sebab first time nak join dan di situlah kita akan mula nak pupuk dia, nak bina diri dia untuk jadi orang lebih berpengalaman lah, yang akan membantu dia bukan setakat kat sini sahaja. Dekat luar nanti pun akan membantu dia. So untuk saya lah, bagi saya sendiri kan, nasihat saya, grab lah, ambillah semua peluang yang awak ada, yang ada depan mata dan buat yang terbaik, jangan terlalu berharap pada peluang kedua. Sebab saya kan dah tahun 4 kan, so macam adalah few benda yang saya buat salah, yang saya terlepas pandang. Jadi saya tak nak lah awak-awak yang student baru ni buat benda yang sama. Selagi awak first time masuk ni, awak joinlah banyak-banyak program sebab kat sini lah awak akan belajar banyak benda yang bantu awak nanti sampailah awak habis belajar nanti. Jadi untuk nak ada pengalaman dan keyakinan ni tak boleh nak tunggu sahaja. Benda tak datang bergolek, awak yang kena cari, kena bina dalam diri awak, dan sepanjang dalam universiti ni jangan harap untuk awak dapat semua benda, jangan harap untuk awak disuap. Kalau dulu awak diploma ke, awak universiti apa ni matrikulasi ke kat sekolah semua kan, mungkin awak rasa disuap, tapi dekat universiti benda ni semua benda nak kena cari sendiri. So untuk bagi saya sendiri lah, pada pendapat saya, awak kena start dari sekarang. Awak kena start dari sekarang, mula cari keyakinan dan pengalaman itu dari sekarang, dan sebab kalau awak tak mula dari sekarang, awak akan terus ketinggalan dan tak akan pergi jauh. So saya nak jawab yang
kalau awak macam first time lah nak cuba-cuba aktif kan. Saya dulu pun first time juga. Saya sekolah dulu tak aktif. Masa universiti ni lah tempat permulaan saya mula aktif dan join program. So jangan takut, join je program sebab di situ awak akan mula pupuk keyakinan dan pengalaman awak yang amat berharga nanti. Terima kasih kepada Saudari Filzah. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh para pelajar? Okey. Ada yang soalan kedua, kemahiran yang boleh belajar kalau join STC. Apa kemahiran yang dapat daripada join STC ni? Okey, terima kasih untuk soalan ni pun sebenarnya kira macam common lah. Dan kalau kira tadi, kalau dengar tadi Saudara Dr. Syafa ada juga cakap beberapa perkara yang dapat belajar daripada STC kan. Sejujurnya kalau kita tengoklah daripada umum secara in general lah, generally kalau kita join persatuan ke, join program ke, kita mesti pernah dengar yang orang cakap kita join ni untuk kita bina soft skill dengan hard skill. Tapi tahu tak apa benda soft skill dengan hard skill tu? Sebab orang rasa macam benda remeh je benda-benda macam ni. Nanti awak bekerja awak belajar lah. Tapi bagi saya kalau awak tak bina sekarang, kalau awak tak belajar sekarang, nanti dekat awak belajar, nanti awak bekerja nanti benda tu awak agak struggle lah sikit. Dan kalau untuk soft skill ni kan kemahiran insaniah. Kemahiran ni lah yang dia merangkumi semua benda daripada aspek peribadi sehinggalah kepada perkara kerja berkumpulan. Kalau kita cakap pasal kemahiran insaniah, mostly lah orang akan cakap pasal kemahiran komunikasi, cara bercakap, cara kita bertutur dengan orang. Tapi sebenarnya ada banyak benda kat bawah tu yang kita tak nampak, benda-benda tersirat. Contohnya kemahiran berkomunikasi itu macam mana? Cara kita bercakap, cara kita menyusun ayat, cara kita, kelajuan kita berbicara, intonasi yang tepat dan cara kita menyampaikan mesej untuk pastikan kita sampaikan mesej yang betul. Maksudnya tidak melalut, tidak cakap benda yang tak betul lah. Dan daripada situ juga kita belajar cara untuk berfikir secara kritis. Dalam organisasi ni kita akan ada banyak masa yang kita perlu bekerja dalam kumpulan. Kita nak kena buat program. Benda masa itulah kita kena bagi kerjasama dekat dalam satu tim. Sebab kalau kita tak berkomunikasi dengan betul, satu-satu kerja dalam satu tim tu tak dapat dijalankan dengan baik lah. Sebab itulah bila dalam tim orang selalu nampak kita belajar untuk komunikasi, sedangkan banyak benda kita belajar, salah satunya kita belajar cara kita handle tekanan, work under pressure. Bekerja bawah tekanan ni bukan semua orang lah boleh handle. Saya sendiri pun kadang tak boleh handle, tapi benda ni lah yang ajar awak macam mana kita nak handle perkara-perkara especially dalam kumpulan yang mana ada waktu kita kena jadi ketua, ada waktu kita kena jadi pengikut. Tapi kita mengikut biar berakal, menurut biar pintar. Sebab itulah dalam berpersatuan ni kita kena ingatlah kita akan belajar semua benda, jangan risau. Selain daripada tu kita ada juga kemahiran keusahawanan, moral dan etika profesional, obvious lah sebab kita ada waktu-waktu yang kita join program yang kita kena jadi kita kena berformal, macam mana kita nak handle contohnya dalam satu program tu ada VIP, cara kita nak berkomunikasi tu berbeza tau. Bila kita ada VIP, kita nak act professional, be professional dengan semua orang. Dan paling penting lah, tadi ada soalan yang Saudara Kasha jawab, cara menyusun waktu. Yang ni penting sangat sebab bila kita organisasi kan kita busy semua benda kan. Tapi kita akan belajar semua benda ni. Memanglah macam saya sendiri kan, saya tak pandai urus masa, tapi saya lebih prefer untuk jadi busy. Sebab bila saya busy, bila saya banyak benda nak kena buat, masa tu masa saya lebih teratur. Dan bila masa saya tahun 3, saya tak banyak join program, saya jadi macam lost. Apa aku nak buat? Saya dah biasa busy. So bagi pendapat saya sendiri, saya lebih prefer busy sebab daripada situ saya belajar untuk susun waktu saya sendiri. Susun waktu belajar, cara berprogram dan banyak-banyak benda lah. Seterusnya kalau komunikasi, kita tahu yang komunikasi ni lebih kepada cara bercakap yang saya cakap tadi. Tapi sebenarnya kita belajar juga cara ekspresi wajah kita, cara kita memandang seseorang dan gaya tubuh kita. Sebab gaya tubuh kita kan menunjukkan kita ni yakin ke atau kita macam takut-takut nak bercakap dengan orang. Benda tu pun kita belajar dalam kita berorganisasi, bukan sahaja dalam STC lah. Semua organisasi pun memang kita akan belajar benda-benda macam ni. Itu yang common lah orang tahu. Dan juga
macam Saudara Kashanda mention tadi, kita bila berorganisasi kita ada paperwork nak kena bidding, nak kena buat, nak kena yakinkan orang untuk bagi dana kepada kita dalam kita bidding tu. Dan masa inilah kita belajar macam Saudara Kashanda cakap, kita belajar Microsoft Tool, kita belajar Microsoft Excel, kita belajar software, kita belajar buat poster. Benda ni penting, mungkin nampak remeh-temeh macam ala nanti pandai-pandailah belajar, tapi kalau tak start daripada sekarang, nanti masa saya cakap lah, masa bekerja nanti struggle. Benda ni nampak remeh tapi sebenarnya dia membantu sangat-sangat nanti masa kerja. Dan kalau ikutkan bidding kan kita akan dapat dana daripada HCP. Tu kalau dapat, kalau tak dapat kita kena cari dana daripada orang luar. So dekat sini dia mengajar kemahiran keusahawanan kita yang mana kita kena yakinkan orang luar untuk bagi dana kepada program kita. Masa inilah kita belajar communicate, nak negotiate dengan orang atasan untuk dapatkan dana untuk program kita. So kalau ikutkan nak list tu banyak sangat yang kita boleh belajar daripada STC, daripada program-program lain, daripada organisasi lain. So kalau bagi saya macam join dulu, nanti awak akan tengok apa yang aku belajar daripada STC. Terima kasih kepada saudari Mira Fiza. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Okey, daripada okey. Ada soalan ketiga. Bila buka peluang nak jadi AJK STC? Itu soalan dia. Bila buka peluang jadi AJK STC, kita akan buka peluang jadi AJK STC setiap term barulah. Maksudnya setiap kali semester 1 untuk setiap tahun. Masa tu kita akan buka permohonan, kita akan ada interview lah. It depends pada jawatan baru STC nanti nak macam mana, tapi mostly kita akan interview. Tapi biasa je interview kita, jangan risau. Nanti akan ada term baru dan usually lah kita akan buka permohonan rakan exco lah. Kalau ada permohonan rakan exco tu mostly dia macam kami kan ada organisasi majlis tertinggi, exco dan rakan exco. Rakan exco tu bawah tu yang mana dia macam kalau korang macam, kalau awak semua macam takut nak join kan, boleh join rakan exco tu dulu, sebab rakan exco tu mostly kita guide sikit-sikit lah, sebab macam kita baru nak membuka mata. Nanti bila ada, sebab tu lah kena follow social media STC, sebab dekat situ kita akan ada bagi informasi-informasi yang bila nak buka rakan exco, bila kita akan buka permohonan untuk AJK STC. So untuk setiap term, sekarang kan dah semester 1 tahun 2021-2022. So untuk semester 1 tahun 2022-2023 kita akan buka permohonan barulah untuk AJK STC. So setiap semester 1 bagi setiap tahun tu kita akan buka permohonan baru. Kat situlah boleh tengok, boleh mohon teruslah, cubalah untuk jadi AJK STC. Nanti jangan lupa follow social media STC, okey? Para pelajar ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Okey, nampaknya soalan dah tak ada. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Fiza atas perkongsian beliau yang sangat bermanfaat itu sebentar tadi. Diminta kepada semua pelajar untuk membuka kamera bagi sesi bergambar. Para pelajar sila buka kamera kepada yang siapa boleh buka bagi sesi bergambar.
Semua dah ready ke? Di sini saya nak ingatkan kepada para pelajar, sila isi link pendaftaran yang akan diberikan kepada ruangan komen ya untuk mendapatkan CGSMAT. Semua dah ready ke? Okay. One, Okay, tak apa. 3. Okay, yang mana internet problem tak apa. Satish nak tekan gambar lagi sekali ke? Boleh, tapi 6 kali tahu sebab ada 6 slot. Boleh. Okay, ready? 1, 2, 3. Ada gaya lain ke? Kena buat gaya apa-apa ke? Boleh juga. Freestyle ke? Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, terima kasih. Terima kasih pada para pelajar yang membuka kamera. Okay. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panel hebat kita iaitu Dr. Suhadir, Saudari Hasha, Saudara Ukasha dan juga Saudari Fizah di atas kesudian masa berkongsi maklumat-maklumat yang penting kepada para pelajar. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar kerana sudi bersama-sama kami sehingga ke penghujung program. Diingatkan kepada semua para pelajar untuk mengisi borang kehadiran untuk markas MAP. Bukan lebah sebarang lebah, lebah bersarang di pohon buluh. Bukan sembah sebarang sembah, sembah menyusun setiari 10. Dengan ini berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang program ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Sekian, berjumpa lagi pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Good luck belajar. Terima kasih semua. Jangan lupa ya borang kehadiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Good luck, guys. Thank you. Mantap. Terima kasih.